Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baik, Waalaikumsalam. Bagus. Alhamdulillah. Apa ni Haji Nazri tadi ada share apa peta tu. Tuan-tuan tolong tengok nama tempat Osfan. USFAN. Tengok dalam peta tu. Osfan. Tempat tu dekat dengan Mekah ke dekat dengan Madinah? Kak Farida? Dekat Dengan Mekah. Ustaz Aiman, tempat dari situ ke Madinah dekat 3 jam lebih kan? Jangan tengok berapa jam perjalanan, tengok jarak. Sebab berapa jam perjalanan tu mengikut apa kita panggil, ikut pada kondisi lah. Tengok mungkin ada ribut salji, ribut pasir. Mungkin cuaca terlalu panas tak boleh nak bergerak ya. Bergantunglah. Jadi kalau kita tengok pada berapa jam perjalanan, susahlah kita nak ukur ya. Sebab zaman Nabi perjalanan Mekah Madinah tu 8 hari dengan unta. Kalau sekarang ya, tengoklah berapa jam je, 3 jam lebih atau 4 jam je. Itu kalau inilah ya, kalau kenderaan peribadi lah. Tapi kalau dengan bas biasanya mencecah 5 jam jugalah, 5 jam atau 5 jam lebih, bergantung lah. Sebab kadang-kadang kita transit mana-mana kan, makan dulu ataupun solat dan sebagainya. Tapi kalau jarak, cuba tengok berapa jarak Mekah Madinah tu. Ustaz ada bagi dua tu. Berapa jarak Mekah Madinah Haji Nazri? Berapa jarak? 15 km. Mekah Madinah. Ke Madinah 454 km. Itu pandangan yang kedua kan? Pandangan yang pertama? Dan yang pertama 402 km. 424. Oh, 424. 424, satu lagi 454. Ada dua kan? 454. Ya. Tu mungkin yalah. Ada beza berapa tu? Ada beza 30 km kan? Lebih kurang. Ya. Jadi perbincangan kita pada hari ini dalam hadis, kalau tuan-tuan ada baca sikit, kita akan cerita tentang Mekah ke Usfan ya. Usfan tu jarak dia tuan-tuan boleh inilah ya. Boleh ukur nanti. Jadi ke Usfan tu berapa kilometer ya. Tu kejap lagi kita akan tengok dengan lebih detail lagi ya, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama fokus kepada kitab Bulughul Maram ya. InsyaAllah kita sudah baca hadis 462 tapi kita tak baca habis lagi ya. Kita baru baca separuh. Jadi kita baca balik insyaAllah ya. Hadis pada 462. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan, hari ini punya perbincangan dia ada beberapa versi ya, dan ada melibatkan pengiraan-pengiraan. Jadi tolong tanya kalau ada tak faham ya, jangan diam tuan-tuan ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis daripada Anas bin Malik. Tengok teks Arab dulu, jangan tengok terjemahan. Dia ustaz baca dan ustaz terjemahkan ya. Tengok teks Arab. Semua orang ada kitab kan. An Anasin qala ya, hadis daripada Anas. Bila kita sebut Anas, Anas ni sahabat Nabi ada 2 orang. Yang pertama Anas bin Malik, catat ya. Yang pertama Anas bin Malik. Yang kedua Anas bin Nadar, ya, Anas bin Nadar. Jadi Anas bin Malik ini sahabat kecil. Ya, sahabat kecil ya. Ketika Nabi sampai di Madinah sekitar umurnya 10 tahun. Masa Nabi wafat umur dia 20 tahun. Ya. Apa kita panggil ya? Mudah aja kerana Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Jadi kalau Nabi sampai umur Anas 10, masa Nabi wafat 20 lah umur dia. Dan Anas ni ada bapa saudara, nama dia Anas juga. Anas bin Nadar. Ya, Nadar nun dot ra ya, Anas bin Nadar. Itu bapa saudara Anas bin Malik.
Kerana Anas bin Malik, ya, bapa dia Malik bin Nadar. Jadi Anas bin Nadar adik-beradik dengan bapa dia. Tak tahu mana satu adik, mana satu abang. Sebab dalam bahasa Arab dia tak bagi tahu abang atau adik, ya. Mungkin younger brother, mungkin older brother. Tapi yang penting mereka tu adalah adik-beradik. Ya, mereka sibling. Okey, ya. Satu bapa paling kurang, ya. Paling kurang mereka ni adalah half brother lah, ya. Sebab bapa sama. Okey, ya. Bukan bukan adik-beradik tiri lah. Jadi Anas bin Nadar, ya, dia tidaklah terlalu terkenal, ya, terutamanya kerana dia meninggal awal. Dia meninggal dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud ada 70 sahabat Nabi yang syahid dan Anas bin Nadar salah seorang daripada mereka. Ya, yang ketika Nabi cari dia tak jumpa, ya. Akhirnya ada seorang sahabat bertemu dengan Anas bin Nadar, ya, dia sampaikan salam Nabi dan dia tanya, "Anas, ya, apa yang sedang kamu alami?" Ya, kata Anas, "Aku sedang mencium bauan syurga." Ya, seolah-olah syurga itu berada di belakang Bukit Uhud, mana dekat dah sangat tuan-tuan. Ya, masa tu dia sedang apa kita panggil, ya, sedang parah, ya, luka parah, nak meninggal lah, ya, dan meninggal dunia dia. Jadi oleh kerana Anas bin Nadar tu tak lama dengan Nabi, jadi kebanyakan hadis bila jumpa Anas biasanya Anas bin Malik lah, bukan Anas bin Nadar. Boleh faham, ya? Okey, apa kata Anas bin Malik? Qala, kata dia, kana Rasulullah. Kana tu dalam bahasa Arab ialah past tense. Ya, dia past tense verb. Ya, sebab Nabi, ya, Nabi dah wafat. Jadi para sahabat cerita balik pengalaman mereka bersama Nabi. Jadi kata Anas bin Malik, kana Rasulullah, mana dulu Nabi, ya, jadi maknanya dulu Nabi, ya, ketika Nabi hidup. Mana Nabi pernah, ya, Nabi pernah ataupun Nabi biasa buat. Apa yang Nabi buat? Iza irtahala, iza apabila, ya, iza apabila irtahala, Nabi berangkat, ya, untuk bermusafir fi safar, Nabi berangkat untuk musafir, ya, qabla an tazira syamsu, sebelum gelincir matahari. Jangan tuan-tuan tertukar, gelincir matahari itu waktu bila tu apa tuan-tuan? Ya, Puan Seri, waktu gelincir matahari itu masuk waktu apa tu? Waktu Maghrib. Maghrib tenggelam. Oh, asal. Maghrib tu tenggelam matahari. Oh, Ya, waktu Zuhur. 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 Waktu Zuhur. Ya, waktu Zuhur. Jadi jangan lupalah, gelincir matahari itu maknanya matahari daripada sebelah barat, daripada sebelah timur, dia bergerak kan, makin lama matahari itu berada di atas kepala kita. Jadi gelincir itu maknanya masuk waktu Zuhur. Ketika matahari, ya, berpindah daripada timur ke barat, itu kita panggil gelincir. Itulah waktu Zuhur. Kita dah bincang panjang. Ya, kalau ingat lagi Kak Suharti, ya, dia kata dia ingat apa Kak Suharti cakap dulu, Kak Suharti, masa kita cerita tentang waktu Zuhur, matahari atas kepala tu. Ya, Kak saya Suharti ingat tak apa? Ingat. Saya ingat saya ingat, Ya. untuk kita sama macam dekat Greenwich lah, yang kita ni pukul 12 juga, matahari tu at the top of our head. Jadi Ya. saya tak suka yang kita ni pukul 1. So actually pukul 1 tu yang tu, lepas tu 10 minit tergelincir matahari tu ialah sebenarnya hour at the top of our head lah, pukul 1 tu Zuhur. Kalau sekarang pukul 1 lah, ya. Sebab Zuhur awal, ya. Awal. Okey, terima kasih, ya. Jadi maknanya gelincir matahari bukan pukul 12. Gelincir matahari ialah waktu Zuhur lah. Kalau sekarang awal lah, 12.58, pukul 1, ya. Nanti dia akan lewat sikit, 1.5 minit, 1.10. Dia boleh cecah sampai 1.30, ya. 1.30. Jadi jangan tengok pukul berapa, tapi tengok, ya, gelincir tu. Maknanya gelincir matahari bermakna matahari bertukar arah daripada timur sudah pergi ke sebelah barat. Maknanya masuk waktu Zuhur. Balik pada cerita tadi. Iza apabila, baris yang pertama, irtahala berangkat, bergerak, ya, fi safar dalam perjalanan, safar musafir lah. Orang Melayu panggil musafir. Ya, dalam bahasa Arab musafir itu adalah the person, ya, the person, orang yang bermusafir itu kita panggil musafir. Perjalanan tu dipanggil safar. Ya, safar tu perjalanan. Musafir is the person yang terlibat dalam perjalanan. The traveller himself is musafir. Ya, travel atau travelling is called safar. Jadi orang Melayu salah.
Ya, kita tersilap ambil. Patutnya kita kata apa kita panggil ya, seorang musafir, betul. Tapi perjalanan tu is safar, not musafir. Boleh faham ke Ustaz masukkan ni? Ya, Kak Mariatun faham ke Kak Mariatun? Perbezaan antara safar dengan musafir. Boleh beza tak? InsyaAllah faham. Faham ya? Jadi jangan salah lah. Musafir ialah traveller, orang yang berjalan tu. Sedangkan safar adalah travelling tu. Ya, the travel itself is called safar. Sin faro. Baris yang kedua ni, ya. Jadi kata Anas, dia ceritalah sebab Anas ni kan dia berdamping dengan Nabi. Jadi maknanya apabila dia berdamping dengan Nabi, dia boleh tengoklah Nabi buat macam mana. Dia kata ketika Nabi berangkat dalam perjalanan, meaning daripada Madinah lah. Sebab Anas tak duduk Mekah, Anas duduk Madinah. Jadi walaupun dalam hadis tak cerita Mekah Madinah, tapi understood berdasar kepada siapa yang riwayatkan hadis tu. Jadi kalau hadis tu riwayat daripada Anas, biasanya semua cerita Mekah. Semua cerita Madinah, Semua tu cerita Madinah, ya. Kerana Anas tak pernah jumpa Nabi di Mekah. Ya, selepas Nabi hijrah ke Madinah, baru Anas jumpa dengan Nabi di Madinah. Maknanya, kalau Anas cerita, itu semua cerita wasi Madinah, bukan Mekah, tuan-tuan. Ya. Sebab itu, dia punya narrator of hadis is very important. Ya, by knowing the narrator of hadis, kita tahu, ini cerita Mekah ke cerita Madinah. Boleh faham, ya? Okey. Jadi, kalau Nabi mula berangkat, ya, Qabla sebelum, ya, sebab tu kita panggil qabliyah, solat qabliyah. Ya, sebab qabliyah tu maknanya sebelum. Ya, sebelum fardu zuhur kita panggil qabliyah zuhur. Sebab qabla tu maknanya sebelum, mana before. Jadi kalau Nabi berangkat qabla an tazira syamsu, sebelum gelincir. Tazira, ya, sebelum, ya, apa ni, qabla sebelum, tazira gelincir. Asyamsu matahari. Ya, Ustaz terjemah satu-satu, tuan-tuan. Ustaz terjemah secara harfiah, word by word, ya. Tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh letak makna kat situ, ya. Jadi apabila Nabi nak berangkat untuk perjalanan, sebelum gelincir matahari, akhara az-zuhra. Akhara, Nabi takhirkan, Nabi lewatkan az-zuhra, ya, solat zuhur ila waqtil asar. Jadi Nabi kalau nak keluar daripada Madinah, ya, nak keluar dari Madinah, dan Nabi keluar sebelum gelincir matahari, before zuhur. Ya, maknanya masa zuhur tu Nabi dah keluar daripada kota Madinah. Maka Nabi akan takhirkan solat zuhur. Ya, Nabi tak akan buat jamak takdim, Nabi buat jamak takhir. Ya, itu yang afdal lah. Ya, jadi afdalnya jamak takhir. Jamak takdim tak salah, tetapi jamak takhir afdal. Afdal maknanya lebih disukai oleh Nabi, oleh Allah, dan lebih besar pahalanya. Sebab bila Allah suka, pahala lebih. Ya, jadi macam gitulah, ya. Bila apa kita panggil, ya, bila nenek kita suka dengan kita, kan, kita cucu kesayangan nenek. Jadi cucu-cucu yang lain, ya, bila datang rumah dapat RM10, kita dapat RM20, kita dapat RM50, ya. Sebab bila nenek kita sakit, kita yang tolong picit badan dia, tolong urut dia, ya. Ketika nenek kita tak ada siapa teman, kita tolong teman dia. Ya, jadi oleh kerana perbuatan kita tu, maka nenek kita sayang kita lebih daripada cucu yang lain. Cucu lain pun dia sayang. Tapi sebab apa dia sayang lebih daripada kita? Sebab kita buat ekstra. Ya, kita temankan dia. Ya. Kalau apa kita panggil, ya, kalau nenek nak pergi masjid sebab nenek tak boleh berjalan kaki seorang-seorang, kita temankan. Cucu lain tak nak teman, kita yang teman. Jadi kita yang lebih disayangi. Jadi bila nenek nak bagi duit pun, ya, duit belanja, kita dapat lebih daripada orang lain. Dan kita layak untuk dapat sumbangan kita kepada nenek itu. Ya, bukan kita buat kerana duit dah, tapi kita buat kerana kita sayang nenek. Agama macam tu juga. Bila kita jamak takhir, maknanya, ya, apa ni, connection tak berapa stabil, ya. Tuan-tuan, kalau ustaz cakap tu tak berbutuh ataupun putus-putus, tuan-tuan minta ustaz ulang, ya. Okey, balik pada jadi bila Nabi kata jamak takhir, buat jamak takhir, ke pahala lebih besar. Kalau kita sembahyang tu sah, ya, tetapi pahala tidaklah sebesar seperti mana, ya, pahala solat jamak takhir. Itu maksud dia. Boleh faham tak, tuan-tuan?
Faham Ustaz? Okey, terima kasih. Ya. Jadi Nabi takhirkan solat Zuhur kepada waktu Asar. Ya. Ini yang Nabi biasa buat. Sebab tu ada kana depan tu. Kana maknanya Nabi biasa buat. Nabi pernah dan biasa buat. Ya, itu satu perkataan kana. Kana tu past tense verb. Ya, dia past tense tu kana tu. Kaf alif nun untuk seorang lelaki. Kana tu masculine dan singular. Ya, kana tu masculine dan singular. Kalau dia feminin, kanats, itu baru kita belajar hari Sabtu baru ni. Kanats. Kalau Fatimah, kanats. Kalau Muhammad SAW, kana. Ya, tu beza lelaki perempuan. Okey, seterusnya apa lagi? Summa, kemudian nazala. Bila masuk waktu asar, barulah ya Nabi turun daripada kenderaan baginda. Fajama'a bainahuma. Lalu jamaah Nabi gabungkan, Nabi jamakkan bainahuma di antara Zuhur dan Asar. Itulah kebiasaan Nabi. Ya, boleh faham ya? Okey, selesai. Sambung dia. Fa in zaghat asyamsu qabla an yartahila. Fa in maka in jika zaghat gelincir asyamsu matahari qabla an yartahil. Nabi dah siap-siap barang tapi nak keluar tu masuk waktu Zuhur. Ya, matahari sudah gelincir, azan sudah berkumandang di Masjid Nabawi. Maka apa Nabi buat? Ya, solat zuhra. Nabi pun solat Zuhur. Ya, tidak secara jamak tetapi secara apa? Sendiri saja, Zuhur saja. Dan Nabi tidak qasar kerana perjalanan belum bermula. Ya, Nabi solat Zuhur sahaja. Summa raqiba, kemudian Nabi menunggang unta Nabi, muttafaqun alaihi. Ya, jadi maknanya dalam bab yang pertama ni, cerita versi pertama ni, Nabi kalau keluar sebelum Zuhur, Nabi akan jamak takhir. Ya, kalau Nabi nak keluar, Zuhur sudah masuk, Nabi sembahyang Zuhur dulu di Masjid Nabawi. Nabi imamkan jamaah di Masjid Nabawi, Nabi solat tamam 4 rakaat. Ya, kemudian Nabi teruskan perjalanan, bila sampai waktu asar, Nabi akan qasar asar 2 rakaat. Ya, itu versi yang pertama. Ya, ini riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Selesai ya. Nombor 2, ya, wa fi riwayatin. Okey, Ustaz ajar. Wa fi riwayatin. Wa fi riwayatin tu dalam riwayat yang lain. Ya, maknanya second version. Ya, ada versi yang lain daripada Imam Al-Hakim. Al-Hakim tu nama imam apa, narrator lah tu. Tadi Al-Bukhari Muslim. Ya, nombor 2. Kalau tuan-tuan tengok di bawah tu, number 2, hadis ini terdapat beberapa riwayat. Number 2 riwayat dalam kitab, ya, kitab Al-Hakim, ada al depan. Kitab Al-Hakim, ya. Al-Hakim tu nama siapa? Ya, nama ulama hadis. Ya, Imam Al-Hakim nama dia, ya. Dia duduk di Naisabur. Naisabur tu ialah di Iran sekarang. Jadi kalau tuan-tuan dengar biasa Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Naisaburi maknanya berasal daripada Naisabur. Naisabur tu ialah di timur apa ni, Iran sekarang. Ya, maknanya negara Iran yang sekarang ni, ya, present day. Ya, Iran yang sekarang ni ada satu negeri, satu wilayah namanya Naisabur. Ya, kadang-kadang orang panggil Nishapur. Ya, Nishapur, Naisabur samalah. Ya, Naisabur tu versi Arab, bunyi Arab dia. Ya, macam kita kata apa, kita panggil di Germany kan. Ya, kita duk sebut apa ni, Munich. Ya, Bayern Munich kita panggil kan. Ya, sedangkan orang Jerman tak panggil Munich, dia panggil München. Ya, Bayern München bukan Bayern Munich. Ya, jadi kita yang panggil. Ya, kita yang panggil macam tu. Ya, tapi sebutan dia bukan macam tu. Ya, jadi maknanya macam mana kita nak kata? Ya, kita kena kata seperti mana orang tempatan lah guna bahasa tu. Ya, kita duk sebut, ya, kita duk sebut apa ni, apa, Mexico kan, ya, kita yang sebut Mexico. Ya, tapi orang Mexico tak panggil Mexico, dia panggil Mexico. Jadi orang tempatan lah yang tahu. Jadi sebab itu bila dibunyikan style Arab, ya, Naisabur, sebab dalam bahasa Arab tak ada P tak ada, huruf P tu tak ada. Ya, jadi yang ada ialah ba, Naisabur. Ya, Naisabur. Sebab tu Perak, ya, orang Arab sebut berak. Ya, ba bukan pa. Dengar bunyi kelakar lah sikit, tapi orang Arab tak boleh sebut. Ya, jadi kalau bahasa tempatan
Nishapur, ya. Bahasa India. Arabnya Naisabur. India Ya. ke? India. Dia sempadan antara Turkmenistan dengan Iran. Ya, macam bunyi apa ni Urdu sikit ya. Nishapur ya. Tapi dari segi apa ni tempat lokasi adalah di Iran, present day Iran. Dan dia betul-betul sebelah pada Turkmenistan. Ya, maknanya Persian lah. Turkmenistan tu Persian. Tapi dia bekas Russia lah tuan-tuan ya. Tu tuan-tuan tengok peta lah ya. Itu general knowledge je ya. Kita walaupun kita tak pernah pergi tempat tu tapi kita tengoklah peta. Ya, sekarang ni Google Map aja. Cuba tuan-tuan boleh tengok. Iran tu sebelah Turkmenistan. Ya, jadi maknanya dia punya area tu semua tu Parsi lah. Uzbek tu pun Persian tuan-tuan. Persian campur Turkish. Ya, cuba tengok orang Uzbek kan. Ya, jadi ada Persian pun ada, Turkish pun ada, campur tuan-tuan. Ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Tapi kalau Russia ya, USSR ke atas tu kebanyakannya tu ya semua Caucasian lah. Ya, muka putih lah, orang putih ya. Bukan tak nampak muka ni. Tapi kalau belah-belah Uzbek ya, belah-belah sini ya, ada muka Chinese look sikit. Ya, ada Persian look ya, dicampur mix lah. Okey, tak apa. Tinggalkan yang tu, kita balik pada cerita ni. Dalam riwayat Imam Al-Hakim fil Arba'in, dalam kitab dia ya, apa kita panggil, pengarang kitab tu Imam Al-Hakim, ada chapter kecil dalam tu. Ya, ada chapter ya, is a chapter by itself. Nama chapter tu Al-Arba'in. Mungkin ada 40 hadis dalam tu. Ya. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya, ni apa ni, dia punya sanad dia punya apa? Dia punya narration dia tu ya, sahih ya. Shalla az-zuhra wal asra summa raqibah. Jadi ada riwayat kedua, ambil perhatian, Nabi juga ya kadang-kadang ya ada keperluan Nabi jamak aja Zuhur dengan Asar. Walaupun Nabi belum keluar lagi. Nabi duduk Madinah, Nabi tak keluar lagi ya. Tetapi Nabi solat Asar, Zuhur dan Asar. Nabi jamak tapi tak qasar kerana belum bertolak lagi. Maknanya Nabi ada keperluan. Ya, ada keperluan tertentu maka Nabi jamak. Tapi ini bukan kebiasaan, tapi Nabi pernah buat. Tapi yang biasa yang mana? Nabi Zuhur sahaja. Kemudian Asar di perjalanan. Boleh faham ya? Okey, itu yang kedua. Summa raqibah, kemudian Nabi pun menunggang unta dan terus berjalan, ya, bergerak. Wali Abi Nuaim, nombor 3, versi yang ketiga, tuan-tuan. Satu hadis, ya, nampak macam satu hadis tapi ada 3 riwayat kat situ. Wali Abi Nuaim, dan bagi Abi Nuaim. Ini pun perawi hadis juga, pengarang kitab. Ya, fi mustakhraj Muslim. Ya, dalam dalam dia istikhraj kan, ya, maknanya dia kaji balik hadis Imam Muslim tu. Karena Nabi pernah juga iza fi safar, ketika berada dalam safar, fazalati syamsu, maka gelincir matahari. Ya, ada 2 gelincir sini. Zarat pun gelincir, ya, zalat pun gelincir. Tuan-tuan tengok baris yang ketiga. 1 2 3. Fa in zarat asyamsu. Zarat tu makna apa? Gelincir. Baris yang kelima, 2 4 5, ya. Ujung sekali, fazalati syamsu, sama makna dia. Dua-dua makna gelincir, maknanya waktu zuhur. Solat zuhra wal asar jami'an. Nabi solat zuhur dan asar secara jamak. Sumartahala, kemudian Nabi pun bergegas keluar. Ya, mana Nabi keluar, berangkat daripada Madinah. Jadi kalau ada keperluan, ya, tuan-tuan ingat tak Ustaz pernah sebut, ya, ada pelajar, ya, pelajar UPM, ya, yang bagi tahu pada Ustaz, dia kata saya nak balik kampung Ustaz, ya, tetapi kalau nak solat di stesen Kajang, ya, Kajang Central, dia kata susah sikit. Sebab tempat wuduk tu tak ada tempat wuduk khusus untuk perempuan. Sekarang tak tahulah, ni cerita beberapa tahun yang lalu lah, ya. Jadi dia kata tempat wuduk tu macam open area. Jadi nak ambil wuduk macam mana? Tak nak buka tudung apa semua, susah. Ya, jadi dia kata dia solat Zuhur dan Asar di hostel, ya, di asrama. Ya, jadi bas pukul 3 petang, jadi masuk waktu Zuhur pukul 1.30 pada waktu tu, maka dia siap-siap sembahyang Zuhur dan Asar, dia jamak, ya, dan dia tidak mengqasar solat. Ya, jadi sebab dia masih di Serdang, UPM, ya, Kajang tak jauh sangatlah. Ya, jadi kalau dia nak solat di di sana susah. Ya, dia sembahyang di bilik asrama dia. Boleh tak? Ya, kita ambil lah pandangan
daripada Imam Al-Hakim dan juga pandangan daripada Imam Abu Nuaim, ya, yang mengatakan bahawasanya Nabi juga pernah, ya, menjamak solat Zuhur dan Asar tanpa qasar di Madinah, ya, di Masjid Nabawi. Tapi Nabi buat di Masjid Nabawi lah, sebab rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi. Nabi tak buatlah di rumah Nabi. Kalau orang tanya pasal apa Nabi tak buat di rumah? Sebab Nabi imam, Nabi mengimamkan solat. Ya, jadi Nabi buat di masjid. Dan siapa yang nak musafir dengan Nabi, jamak asar bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Ya, jadi kita ambil daripada semua cerita ni, ya, bahawasanya ada keringanan, ada rukhsah untuk orang yang dalam perjalanan. Contoh, ya, macam pelajar-pelajar ni sebab dia naik bas, dia naik transnational. Jadi transnational bila masuk waktu asar dia tak berhenti di R&R. Ya, dia akan berhenti di perhentian saja. Ya, di kita panggil di petrol station. Petrol station dia berhenti 10 minit. Jadi orang perempuan nak buang air, nak ambil wuduk, nak solat tak sempat. Ya, jadi oleh kerana itu dia buat siap-siap di rumah. Boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana ada hadisnya, ada dalil daripada Nabi. Tetapi kebiasaan Nabi tak. Pasal Nabi naik kenderaan sendiri, private. Ya, maknanya private transportation, ya. Tapi kalau kita naik public transport susahlah. Pasal kita kena ikut, ya, peraturan ataupun timing, ya, driver tu. Okey, tuan-tuan, ada soalan? Silakan. Ada 3 benda dah. Ada 2 soalan. Ya, satu seorang. Ya. Apa soalannya? Go ahead. Okay. So actually yang kedua dengan yang ketiga ni sama kan Ustaz maksudnya? Ya, maknanya sama, betul. Waktu Zuhur kita boleh jamak Zuhur dan Asar tetapi tidak kasar, jamak saja. Betul. Soalan kedua Ustaz ialah kita ada belajar juga, kita ada baca hadis yang mengatakan kita boleh start solat tu lepas macam berapa Ustaz? Hari tu kita kata 5 kilometer ataupun keluar 5 daripada 5 km. 5 km lah, more than 5 km lah. Yeah. So this one menafikan that hadis ke? Tidak. Macam mana nafikan pula? Macam mana nafikan? Because Hadis tadi, okay? maksudnya you sembahyang jamak before you start your journey, before you keluar karya. Itu kalau Zuhur belum masuk. Yang 5 km tu Zuhur tak masuk lagi. Yang sekarang Zuhur dah masuk. Jadi macam mana kita kata hadis tu conflicting? Tak. Ya, 2 hadis yang berbeza situasi dan kondisi dia. Yang 5 km tu Keperluan kan Ustaz. Itu sebab boleh. satu keperluan. Tak, jangan pergi keperluan dulu. Ustaz jawab 5 km dulu. Pergi satu-satu, ya. Yang 5 km tu ialah kalau kita keluar sebelum Zuhur. Ya, sebelum Zuhur, ya. Jadi dekat-dekat nak Zuhur dah, ya. Tapi kita keluar. Zuhur pukul 1, kita keluar 12.50. Boleh tak? Boleh. 12.55 pun boleh keluar. Ya, dah kita lambat kan? Nak buat macam mana? Jadi bila kita keluar tu belum Zuhur lagi. Ya, kita keluar daripada tuan-tuan lah, keluar daripada Bukit Jelutong sebagai contoh kan. Belum Zuhur lagi. Jadi bayar tol belum Zuhur lagi. Lepas pada tol, ya, masuk waktu Zuhur. Dan surau terdekat ialah R&R Elmina. R&R tuan-tuan nak pergi utara. Ya. R&R Elmina tu di sebelah kiri. Tuan-tuan pun berhenti. R&R Elmina dengan Bukit Jelutong ada tak 5 km? Ada. Ya, ada 5 km. So boleh lah. Itu bagi orang yang keluar sebelum Zuhur. Yang cerita Nabi jamak ni kerana sudah masuk waktu Zuhur. Jadi tak conflicting. Boleh Kak Suharti? Boleh faham? Okay. So maknanya so maknanya apa? Kita because the second version ni Rasulullah SAW dia solat Zuhur sebab Zuhur dah masuk masa dia nak keluar Ya, tu. betul. Tapi dia campur kata asar dia. Betul. Alright. Faham Ustaz. Without qasar, ya. Without qasar. Okay. So actually Okay. bottom line, sorry Ustaz. So, maknanya bottom line kan Ustaz sebenarnya kalau kita keluar tu dah masuk waktu, kita kena solat dulu. Kita tak boleh takhirkan solat kita yang kita pergi jalan. Betul tak Ustaz? Betul. Konsep. Betul. Okay. Masuk je Zuhur, kita kena Zuhur dulu.
Ya, And- sebab kita berada di rumah kita, masih di kampung kita, Korea kita. Tetapi yang terbaik macam Nabi buat tadi, hadis Bukhari Muslim itu yang paling sahih. Masuk je Zuhur, Nabi solat Zuhur 4 rakaat di Madinah, Nabi keluar daripada kota Madinah, bila masuk waktu asar, Nabi qasar asar sahaja. Yang itu yang ranking paling tinggi. Ranking nombor 2, Nabi pernah jamak juga Zuhur dengan asar bila dah masuk waktu, tapi tidak qasar. Nombor 3 versi sama. Tak ada beza. Cuma perawi yang berbeza. Narrator dia berbeza. Tetapi makna dia sama. Okey, boleh faham ya? Tuan-tuan? Faham. Ya. Ya, Kak Mai. Similar version tapi yang riwayat yang Yang mana? Dan tadi my question was along the same line as yang tadilah. Apa nama tadi yang this lady cakap tadi. Tapi I nak tanya sekarang riwayat Hakim tu dia jamak dekat rumah. Jamak, Nabi tak jamak rumah lah. Nabi jamak di masjid lah. Yalah, maknanya kalau kita nak guna, kita boleh jamak kat rumah. Is that right? Boleh. Perempuan boleh je. Kalau perempuan lelaki boleh. Afdal jamak di masjid lah. Tapi macam Nabi, ya, sebab Nabi kan imam. Nabi mestilah di masjid kan. Tapi orang yang bukan imam macam mana? Boleh tak di rumah? Boleh. Apa masalah dia? Afdal tetap di masjid. Maksud soalan saya adalah dia jamak ni bukan has musafir lah, belum musafir lagi. Belum, tak mula lagi. So jamak ni boleh situasi dia musafir dan tidak musafir. Betul tak? Tak, ni tak cerita tak musafir ni. Ni cerita orang nak musafir. Ya, belum nak musafir tapi belum pergi, belum keluar has musafir. Belum travel lagi Tapi kan? dah niat untuk musafir. Cuma belum bertolak. Tapi dah niat untuk musafir. Ini bukan orang yang saja-saja duduk kat rumah nak jamak, bukan. Ini memang orang yang nak musafir. Kan Nabi nak musafir. Ya, tetapi Nabi tak sempat keluar daripada kota Madinah before Zuhur. Bila Nabi tak sempat keluar before Zuhur, Nabi sembahyang Zuhur. Ya, 4 rakaat. Ya, sebab tu Nabi tak qasar, Nabi tetap buat 4, sembahyang tamam. Ada riwayat juga ikut Al-Hakim dan juga Abu Nuaim, Nabi menjamakkan. Ada keperluan lah tu. Ya, mungkin ada benda yang Nabi nak cepat, nak segera, Nabi tak boleh tunggu, peperangan dan sebagainya. Perang tak boleh tunggu. Ya. Jadi oleh kerana tu Nabi siap-siap sembahyang Zuhur dan Asar, siap-siap. Tapi tetap tamam, bukan qasar. Kerana safar belum bermula. Tapi Nabi sudah berniat tak untuk safar? Yes. Ya, dia jadi bukanlah saja-saja nak buat. Kita kata hari ni nak buatlah jamak Zuhur dengan Asar. Tak ada apa-apa sebab. Mana boleh macam tu kan? Ya, ini kan ada. Ya. Tamam maknanya Zuhur 4 dan Asar 4. Ya, betul. Tamam tu mana cukup. Masa dia buat dekat masjid tu. Ya, masa dia buat kat masjid tu 4 and 4 lah. Ya, betul. So Ustaz, Ya. saya nak tanya, so pasal jamak tadi yang dia start daripada rumah sebelum kita start musafir tu, maksudnya ikut keadaan lah. Masa tu, contoh kalau kita naik public transport dan kita tahu takkan stop apa semua, so kita dibolehkan buat macam tu lah Ustaz Ya, betul. Tapi bukan afdal, bukan ranking nombor 1 lah. Dia boleh buat, tapi ranking nombor 1 memang asal di perjalanan juga. Ranking nombor 1. Sebab ada 3 versi kat sini. Ya. Faham ya? jamak kan? Okey Ustaz. Terima kasih. Ustaz? Oh, bukan jamak takhir. Salah tu. Ya. Untuk yang Jamak takhir. Dengar. Jamak takhir kalau keluar sebelum Zuhur. baik Ini Ustaz. kita cerita yang versi 2 dan 3 ni, ini cerita tak sempat nak keluar before Zuhur. Tuan-tuan ingat ada 2 benda ni. Dah masuk. Satu dah masuk waktu, satu lagi belum masuk waktu. Yang jamak takhir tu kalau belum masuk waktu keluar. Tapi kalau dah masuk waktu, itu yang Nabi buat Zuhur saja, without Asar. Second versi, Nabi buat Zuhur dan Asar. Third versi sama. Nabi buat Zuhur dan Asar juga. Jamak di Madinah tetapi tidak qasar. Yang Dazlia tanya tadi, ya, yang jamak takhir itu kalau keluar before Zuhur, sebelum masuk waktu Zuhur. Jadi tolong bezakan tuan-tuan. Okey, boleh tak? Ke ada yang tak faham lagi? Silakan. Faham Ustaz.
Ustaz, boleh saya okey, tanya? alhamdulillah. Ya. Ustaz, okey, ni kes kita nak pergi musafir, bila dah kita keluar rumah dah masuk Zohor, jadi kita solat Zohor, then kita nak fly, jadi bila asar akan masuk bila kita on the flight, dan bila kita sampai destinasi asar dah habis. So is it better kita buat macam yang versi the second and third version tu, maknanya kita buat terjamak sekali dua-dua Zuhur dan Asar, rather than kita buat atas flight Asar, because it won't be so inconvenient kan atas flight. So kalau case macam tu macam mana? Long distance flight lah ni. Ya, faham. Benda ni simple je. Zuhur masuk pukul 1. Datuk punya flight pukul berapa? Make it practical. Datuk punya flight pukul berapa? Tu cakap. Atalah before Asar. Before. Yalah, pukul berapa? 3 Make it specific, Datuk. Kita keluar Okey, rumah. katalah flight tu pukul 4 petang. Pukul 4 petang kan? Jadi yang terbaik kita keluar sebelum Zuhur lah. Keluar sebelum Zuhur. Keluar sebelum pukul 1. Oh, that means kita, sebab macam mana pun, kejap. Bagi Ustaz cakap dulu. Okay. Macam mana pun check in mesti paling kurang 1 jam sebelum penerbangan. Ya, sejam sebelum take off. Jadi take off-nya pukul 4. Pukul 3, takkan pukul 3 sampai. Mesti 2 lebih dah sampai. Maknanya yang terbaik macam Nabi tadi. Ranking nombor 1, keluar daripada rumah before Zuhur. Jadi jamak Zuhur dan Asar di airport itu jauh lebih baik. Kerana airport tu lebih daripada 5 km daripada rumah. Tu yang paling baik. Nombor 2, ya. Kalau katalah kelang kabut, tak boleh Ustaz. Kalau saya kat airport nanti nak sembahyang, memang kelang. Ini bukan saja-saja tau, tapi memang dari segi praktikalnya memang susah. Kita kata susah sebab kadang nak barang dengan grup dengan apa semua sebagainya memang susah. Ya. Tetapi kita boleh keluar tak sebelum Zuhur? Boleh kan? Kita berhentilah mana-mana di luar 5 km daripada Korea kita. Tapi kalau kita nak keluar juga, tiba-tiba masuk Zuhur dah. Masuk Zuhur barulah boleh buat Zuhur saja, nanti jamak Asar ataupun Zuhur dan Asar di rumah kita. Barulah ambil nombor 2, nombor 3. Hukum ni tuan-tuan, dia kena pergi ranking. Tuan-tuan kena buat yang nombor 1 dulu. Kalau tak dapat nombor 1, baru pergi nombor 2 ataupun nombor 3. Dia kena macam tu tuan-tuan. Boleh faham? Datuk okey? Boleh, insyaAllah. Maknanya bukan jamak takhir lah, jamak takdim lah. Kan? Sebab dah masuk waktu? Kita tak buat takhir lah kan. Okey, faham. Thank you. Kalau dah masuk waktu, kalau belum masuk waktu, takhir lah. Takhir lah. Saya rasa tuan-tuan tak berapa dapat ni. Ya. Okey, apa soalan lain tuan-tuan? Kita tengok ya, tak apa. Mudah-mudahan Datuk faham lah. Orang lain cuba tanya. Sebab Ustaz tak pasti tuan-tuan dapat ke tak? Dia macam 2 perkara lah. Kita keluar sebelum masuk waktu atau selepas masuk waktu. I think that is the issue one. So bila belum masuk waktu, afdal kita buat takhir. Kita sembahyang Zuhur dan Asar pada waktu Asar kan. Tetapi tidak kasar. Betul Ustaz? Tidak kasar. Kita jamak sahaja. Tidak kasar? Pasal tak kasar? Jamak kasar lah kan? Jamak dan kasar. kasar lah. Jamak kasar buat takhir apa? Takhir. Takhir kan also jamak tamam. Sorry. Jamak. Pasal apa jamak tamam? Jamak kasar. Jamak and kasar. Sorry. Jamak and kasar. Maknanya combine and short. Tapi yang the beginning tu dah betul lah. Yang permulaan tu Kak Suhati dah betul lah. Cuma yang hujung tadi tu. Yang hujungnya ialah jamak takhir, jamak Zuhur dengan Asar secara qasar. Maknanya Zuhur 2, Asar 2 pada waktu Asar. That is jamak takhir. Tu Asar. Yes, correct. So itulah dia. Tuan-tuan, bendanya simple je. Make it simple. Apa dia? Tuan-tuan nak keluar tu daripada rumah. Tuan-tuan, nanti Ustaz sebut tuan-tuan, perempuan tak ambil perhatian pula. Tuan-tuan dan perempuan. Ambil. Ladies and gentlemen. Brothers and sisters. Okey, dengar baik-baik. Isunya ialah dah masuk Zuhur ke belum? Benda yang sama kita apply untuk Maghrib dan Isyak. Sama juga. Kita nak keluar dari rumah tu, flight kita, penerbangan kita malam. Malam pun boleh jamak juga Maghrib dengan Isyak. Jadi Ustaz sarankan tuan-tuan keluar sebelum Maghrib.
Ya, macam tadi keluar sebelum Zuhur, Nabi keluar sebelum Zuhur, begitu juga kita keluar sebelum Maghrib. Sama je tuan-tuan. Ceritanya cerita Zuhur, tapi kita boleh kias kepada Maghrib sebab memang ada dua je jamak qasar. Ya, Zuhur Asar dan Maghrib Isyak. Jadi walaupun dalam hadis, katalah tak ada hadis cerita tentang Nabi jamak Maghrib dengan Isyak. Macam ni, katalah tak ada. Dia ada. Tapi katalah tak ada. Tetap boleh pakai juga. Kerana kaedah ambil hukum dalam Islam, selain daripada apa yang Quran sebut, apa yang hadis sebut, ya, apa yang ijma' para ulama', dan ijma' tu konsensus. Yang terakhir adalah kias. Kias tu maknanya kita buat analogi. Ya. Oleh kerana Zuhur Asar boleh, Maghrib Isyak pun boleh lah. Ya. So, keluar sebelum Zuhur atau keluar sebelum Asar. Kita boleh jamak takhir. Itu ranking nombor 1. Tapi kalau kita nak keluar, sudah masuk waktu Zuhur, waktu Maghrib, maka kita semayanglah dekat rumah dulu. Yang Zuhur tu. Ada dua pilihan. Yang pertama, nak Zuhur sahaja, Asar nanti di airport. Ataupun nak Maghrib saja, Isyak di airport. Itu yang terbaik. Tetapi kalau nak jamak juga kerana ada keperluan, susah nak ambil wuduk balik, nak apa semua sebagainya tu payah. Boleh tak nak jamakkan Maghrib dengan Isyak ataupun Zuhur dengan Asar di rumah? Ikut pandangan yang kedua boleh. Tetapi yang afdal tak dijamakkan. Pasal tak keluar lagi. Ya, jadi isunya ialah isu afdal. Ya, satu isu dah masuk waktu atau belum, dua isu afdal. Tuan-tuan, seperti mana kita nak dapat markah yang baik dalam exam, dalam ibadah pun macam tu juga. Tuan-tuan suka ke dapat C? Kalau Ustaz tak suka, Ustaz dapat A. Bukan A plus Ustaz nak dapat. Ya, kita nak score, ya, nak boleh 4 flat, 3.9, 3.8. Tak nak main leceh lah tuan-tuan. 2.5, 2.6 ni leceh tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana tu ibadah macam tu lah. Kena cari yang afdal. Ya, Ustaz dah bagi contoh banyak kan afdal-afdal ni, ya. Sembahyang duha jangan buat 2 rakaat. Minimum 4. Kerana 4 tu afdal. Ya, walaupun Nabi kata 2 rakaat pun boleh. Betul. Tapi 4 afdal. Kalau ada masa lebih boleh buat 6 atau 8, tapi minimum 4. Ya. Qabliyah Zuhur 2 rakaat pun boleh, tapi afdal 4 rakaat. Ba'diyah Isyak 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat afdal. Jadi kita looking for apa ni afdal tuan-tuan. Buat apa-apa pun ya kena buat yang strive for excellence, yang terbaik tuan-tuan. Jangan ambil yang second version, third version. Kecuali tak ada pilihan. Saya nak tanya sebab since Ustaz mention pasal solat qabliyah dengan badliyah tu kan. Kalau saya buat solat Zuhur 4, solat sunat qabliyah 4, lepas tu ba'diyah saya buat 2 boleh Ustaz? Tak buat pun boleh. Tak value. Tak buat pun boleh. Kalau buat lagi boleh lah. Tapi yang terbaik berapa? Okey, Dazlia, yang terbaik berapa? Yang terbaik qabliyah dan ba'diyah berapa? Qabliyah dah tekankan buat 4 yang terbaik. Semua yang dia tu saya buat 2 lah sebab Ustaz tak tekankan buat 4 tu. Tak, Ustaz sebut. 4. Oh, 4 Jadi ya. maknanya yang baiknya qabliyah. Okey, jap. Yang baik qabliyah 4, ba'diyah pun 4 juga. Itu yang terbaik. Nombor 2, qabliyah 4, ba'diyah 2. Itu nombor 2 terbaik. Nombor 3, ya, qabliyah 2, ba'diyah 2, ya. Yang memang tak baik, ya. Yang tak buat langsung, ya. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, kita go for yang terbaik, yang afdal. Ya, yang tu tuan-tuan. Sebab tu kena usaha. Qabliyah 4 Zuhur ya, ni cerita Zuhur ya. Qabliyah 4 nanti tuan-tuan apply pada Asar pula. Tak. Ni Zuhur ni. Qabliyah Zuhur 4, sembahyang fardu Zuhur 4, ba'diyah Zuhur pun 4. Kena usaha macam tu. Kecuali kelang kabut ada hal tertentu tak boleh. Okey, hari yang tak boleh tak apalah. Tapi kalau hari yang boleh, kena go for 4 rakaat before, 4 rakaat after. Kena buat tuan-tuan. Ya, sebab kita nak tunjuk kita betul-betul cinta dengan sunnah Nabi ni tuan-tuan. Ya, sebab kita suka dengan sunnah tu. Betul lah kita buat. Ya, boleh Okey, itulah jawapan dia. Razlia, okey. Jadi 4-2 boleh, tapi 4-4 the best. Kita kena go for the best. Ya. Ya. Satu tahiyat saja Ustaz. 4. Satu apa? Satu tahiyat. Kalau 4 sahaja. Kalau 4 memang yang afdal satu takbir dan satu tasyahud akhir. Tahiyat awal tak ada. Ya. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut, ya, para ulama pun sebut untuk membezakan
solat sunat 4 dengan fardu 4 ialah fardu 4 ada tasyahud awal. Tasyahud tu tahiyat tuan-tuan. Ya, tapi yang sunat tak ada tasyahud awal, tak ada tahiyat awal. Ya, dia semua sama sampai rakaat keempat baru tasyahud akhir. Ya. Boleh? Okey, ada lain? Silakan. Ada apa? Ada apa? Silakan tuan-tuan. Ada apa? Terima kasih Ustaz. Ustaz, Ya, sama. nak Ya. tanya, solat sunat tu lepas Fatihah kita baca apa Ustaz? Baca surah juga ke ataupun baca? Ni soalan yang Kak Masyidah dah pernah tanya dah. Kalau Kak Nurul ingat. Ingat, ya, tapi nak refresh Ustaz, nak refresh. Okey, nak refresh ya. Semua rakaat kena. Tu Semua jawapan dia Kak Nurul. Apa dia? Farida, apa dia? semua sebab Qobliyah, Ustaz cakap dulu, tiap-tiap rakaat kena baca. Qabliyah. Ba'diyah tak Ba'diyah tak payah. Ya. Okey. Ya, tu jawapan dia. So, Thank you ya. Okey Kak Nurul. Qobliyah saja yang baca surah. Ba'diyah tak payah. Boleh ya? Okey, Ya. selesai. Ada lain? Silakan. Ada apa lagi? Ya. Ya Kak Suarti, ada apa? tak ada Ustaz. Thank you. Okey, tak ada. Ya, orang lain silakan. Haji Nazri ada apa Haji Nazri? Tak ada Ustaz. Semua okey. Tak ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang Okey, lain ya. silakan ya. Ada apa? Kak Noraini ada apa Kak Noraini? Tak ada Ustaz, terima kasih. Ya sama ya. Okey, kalau tak ada kita sambung habiskan muka surat 227 tu ya. Jadi semua riwayat di atas adalah sahih. Tu dia cerita dia. Jadi tiga-tiga tu all authentic. Semuanya genuine, sahih. Ya, maksudnya bila seseorang safar itu berpergian ataupun bermusafir sebelum tergelincir matahari dibolehkan ya menjamak solat zuhur dan asar dalam perjalanan. Itu yang terbaik tuan-tuan. Jamak takhir lah. Bila musafir berjalan jauh sesudah menggelincir matahari maka dia boleh melakukan solat zuhur lebih dulu di rumah. Ya, tadilah masuk zuhur dah. Jadi buat dulu di rumah. Dan boleh jamak takdim dengan asar. Atau solat asar dilakukan di tengah perjalanan. Tu boleh pilih lah. Ya. Tetapi walaupun kita nak pilih, kita kena tahu ranking dia. Ranking yang terbaik adalah, ini kita cerita selepas masuk waktu zuhur ya. Nak pergi, dah niat tapi belum keluar, dah masuk waktu zuhur. Ranking yang terbaik, sembahyang zuhur sahaja, 4 rakaat. Ya, nanti bila dah keluar masuk asar baru buat qasar. Itu ranking pertama. Ranking kedua boleh jamak zuhur dengan asar tapi tak boleh qasar. Selesailah, itulah cerita dia, ya. Hukum menjamak solat zuhur dan asar baik jamak takdim maupun jamak takhir bila seseorang sedang musafir berjalan jauh adalah sunnah. Memang sunnah Nabi, kebiasaan. Sunnah mean kebiasaan. Sunat mean recommended. Tuan-tuan kena beza ya. Yang pertama sunat. S-U-N-A-T, sunat. Sunat tu maknanya recommended. Dia bawah pada wajib. Dia tak obligatory. Dia tak mandatory. Ya, tetapi dia recommended. Ya, recommendable. Advisable. Ya, tu sunat. Satu lagi sunnah. S-U-N-N-A-H. Sunnah. What is sunnah? Sunnah mean kebiasaan Nabi. Nabi punya amalan. Nabi punya practice. Nabi punya tradition, ya. Maknanya bila kita kata tradition tu maknanya Nabi buat over and over again. Nabi ulang, Nabi frequently do that, ya. Nabi frequently did that, ya, sebab dah lepas. Ya, tu cerita dia. Boleh faham tuan-tuan? Beza antara Kak Nurul boleh faham beza sunat dengan sunnah? Boleh beza? Boleh Ustaz, insya-Allah boleh. Okey, selesai, ya. Okey, tak ada apa. Selesailah nombor 1. Ya, nombor 2. Dah masuk cerita. Tuan-tuan, betul-betul ni, ya. Hadis 462. Ada siapa nak tanya apa-apa? Nanti tuan-tuan, kita dah pergi 464, 465, tuan-tuan nak tanya balik. Sila tanya sekarang. Ustaz jangan marah saya ya Ustaz. Ustaz nak marah ni? Nak marah. Ustaz, Ya. tanya lagi. Okey, kalau kita nak travel, so kita nak keluar lepas asar, contohlah kan. So kita Lepas asar. kita nak keluar lepas asar. So maksudnya kita kena buat tamam lah ya, zuhur dan asar tu. Tak boleh kita Dah tak keluar lagi? keluar lagi. Kan Okey. belum keluar rumah. sorry. Okay. Cari Chan ya Dazlia.
Ustaz, Ya, silakan. Ustaz, bila kita jamak, kita kena buat qobliyah dan ba'diyah ke? Tak perlu. Itulah kelebihan orang musafir. Ya, orang musafir dia tidak buat qabliyah dan ba'diyah melainkan qabliyah subuh sahaja. Qabliyah subuh saja yang dibuat oleh orang yang bermusafir. Qabliyah dan ba'diyah lain tidak dibuat, ya, tetapi pahalanya tetap dapat. Kerana masa kita tak musafir kita dah biasa buat. Jadi hadisnya ada, sesiapa yang masa tak musafir dia buat qabliyah ba'diyah, bila sampai waktu musafir dia tak buat, dia tetap dicatat pahala dia. Ya, itu dia punya kaedah dia untuk dapat pahala free. Ya, kita panggil apa? Kita panggil passive pahala, dia panggil passive. Ya, tuan-tuan selalu cakap passive income kan? Ini kita cakap passive pahala, passive reward. Ya, tak buat tapi dapat pahala. Oh, best tuan-tuan. Ya, jadi kita dah biasa qabliyah ba'diyah, Zuhur 4, ba'diyah 4, ya, Zuhur. Apa ni, apa kita panggil maghrib, ba'diyah maghrib, isyak, ba'diyah isyak. Ya, itu yang muakkad lah. Tapi bila kita musafir tak perlu buat, tapi pahala dapat. Nabi yang cakap dapat pahala. Ya, bukan ustaz yang cakap. Ya, ustaz tak boleh pandai-pandai cakap, mesti ada hujah dia, dalil. Tetapi untuk qabliyah subuh, tak. Musafir ke, tak musafir ke, qabliyah subuh memang Nabi buat secara konsisten. Ya. Kerana apa? Kerana itu amalan Nabi, so kita follow lah. Tapi qabliyah ba'diyah lain tak buat kat turis. Boleh ke? Alright, ya. Thank you, Ustaz. Ya. Ya, sama. Ustaz, Orang lain ada boleh, apa? Ustaz, Ustaz boleh minta tolong repeat yang sunat dengan sunnah tadi, tak sempat catik. Sunat recommended. Sunnah tradition. Sunat recommended, ya, maknanya sangat dituntut lah, recommended. Ya, kalau sunat muakkadah tu itu kita panggil sebagai highly recommended. Tapi kalau sunnah, SUNNAH, kadang-kadang buku ni tertukar. Itu masalah dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena dengar ustaz cakap tu. Tuan-tuan kena betulkan sebab dia ada banyak typing error. Jadi yang tu ustaz, buku ni bagus. Ya, ustaz rasa buku ni paling baik Bulughul Maram terjemahan dia untuk orang Melayu. Ya, tetapi macam tadilah, ya, dia ada banyak typing error. Jadi typing error tu ustaz akan betul-betulkan. Jadi bila disebut sunat, sunat itu adalah hukum taklifi, hukum yang 5 tu, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Haram. Ya, itu kita panggil hukum taklifi, tolong tulis. Hukum taklifi, hukum 5 tu. Hukum 5 tu dipanggil hukum taklifi. Sorry lah Ustaz nak tanya Ustaz ya. Yang harus tu selalu confuse Ustaz. Saya tak faham lah. Yang harus tu hukum ni macam mana sebenarnya Ustaz ya? Yang harus. Yang harus tu, harus malah maknanya kalau nak buat pun harus. Tak nak buat pun harus juga. Okey, faham. Ya, contoh makan cendol. Apa hukum makan cendol? Apa Dazlia? Makan cendol. Cendol ya. Benar harus. Wajib ke sunat? Sedap. Sunat ke wajib? Itu rasa dia. Ya. Wajib ke Ustaz? Wajib makan cendol, ya. Oh, kalau macam mana? Mana kalau tak makan berdosa lah. Tak makan berdosa. Wajib makan dengan rojak Ustaz, bawah pokok. Oh, tu wajib. Okey, tak faham. Ya. Faham dah. Jadi maknanya kalau makan cendol tu wajib, siapa tak makan berdosa. Okey, nombor 1. Nombor 2. Oh, okey. Faham. Nombor 2 sunat, ya, sunat makan cendol. Maknanya kalau makan cendol dapat pahala. Ya, tak makan cendol, ya, tak makan cendol jadi makruh lah. Tak, ya, jadi dia jatuh nombor 3. Nombor 3 makan cendol pun boleh, tak makan pun boleh, ya. Okey. Tetapi dia boleh jatuh, kejap, belum habis lagi. Dia boleh jatuh makruh makan cendol tu. Macam mana? So let's say kalau hukum harus ni kalau kita buat, maksudnya kita dapat pahala lah Ustaz Tak dapat pahala lah, buat je lah. Dia dapat pahala tu kalau dia dapat pahala tu atas tujuan lain. Contoh kita tengok, ya, pakcik tu hujan-hujan jual cendol tak laku dia. Daripada pagi tadi sampai tengah hari tak ada siapa beli. Alah, kita kata kesian pakcik ni. Ya, dan kita pun perut pun tak adalah lapar, ya, tak ada lapar tapi tak kenyang. So kita pun datang, kita kata pakcik bagi cendol special. Kita makan cendol tu hukum dia harus. Ya, tetapi kerana kita nak tolong dia dapat pahala kita. Ya, ataupun kerana perut kita lapar. Jadi kalau tak makan memang boleh mudarat.
So kita makan, ya, dapat pahala. Jadi dia ikut situasi, ya. Dia apa kita panggil case by case. Dia bukan datang je makan cendol dapat pahala, bukan mesti, ya. Bila jadi makruh kalau kita dah kenyang tapi masih ada ruang lagi boleh makan. Tapi kalau dah kenyang, ya, memang tak ada ruang dalam perut kita, makan juga cendol tu haram hukum dia. Ataupun cendol tu dijual oleh pakcik yang bukan beragama Islam. Ya, orang Cina kita kata, contoh, Cina yang bukan Islam lah. Cina Muslim tak ada masalah. Ya, dan kita tahu, apa ni, dia buat, dia punya santan, dia punya, apa kita panggil, ya, dia punya manisan, dia punya apa tu, macam mana, kita pun tak tahu. Ya, kita kata tak makan lah. Makan juga, ya, paling kurang jadi makruh. Ya, sebab kita tak pasti. Ya, tetapi macam tadilah, kalau kita dah kenyang, kita makan juga, hukum dia adalah ya, boleh jadi haram. Boleh jadi haram, ya. Jadi dia bergantung. Jadi itulah dipanggil hukum taklifi. Penilaian seorang hamba dalam menentukan, ya, hukum makan cendol tadi. Itu baru cerita makan cendol. Itu belum cerita makan mi goreng mamak lagi tu. Ya, belum cerita lagi makan pasembok, ya, makan benda-benda lain. Semua kita kena ukur berdasar kepada hukum 5 tadi, hukum taklifi. Ya, kita tengoklah, ya. Jadi makan benda-benda yang apa kita panggil sushi contoh. Ya, kita tahu dah, ya, memang yang buat tu, ya, dia punya sushi tadi tu, ya, dia dah rendam dalam mirin dia. Ya, kita dah tahu dah, dan memang benda tu haram. Jadi kita dah tahu tak boleh makan lah. Ya, tapi kalau sushi tu dapat dipastikan memang dia tak campur dengan sake, dengan mirin dan sebagainya, makanlah. Hukum dia adalah harus, hukum dia harus. Tak wajib. Ya, nanti kalau orang tak pernah makan sushi, berdosa lah dia, pasal saya ustaz sekali pun tak pernah makan. Jadi adakah hukum dia berdosa tak? Adakah hukum dia tak dapat pahala tak? Hukum dia harus saja. Itulah cerita dia. Boleh, ya? Okey, ada lain, silakan. Balik pada cerita. Taklifi maknanya apa ustaz? Taklifi. Taklif tu maknanya pertanggungjawaban. Bahasa Melayu dia, ya. Mana tanggungjawab? Ya, tanggungjawab maknanya orang yang dipertanggungjawabkan, siapa dia? Orang yang sudah akil, sudah baligh, ya. Maknanya dia siuman, ya, dia bukan orang yang tidur, ya, orang yang terjaga, ya. Jadi dia tu orang yang mukallaf dipanggil. Ya. Dia punya bebanan tu dipanggil taklif. Ya, dia punya verbal noun is taklif. Ya. The person himself is called mukallaf. Tuan-tuan kena tahu part of speech, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tapi tuan-tuan tak ambil peduli sangat. Tuan-tuan belajar English senang, tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan semua cakap orang putih pandai. Ya, Ustaz sekolah Melayu, tuan-tuan. Jadi kalau English Ustaz tak berapa bagus, minta maaf. Tapi tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan tak tanya tu mana tuan-tuan faham lah. Ya, jadi kena tahu part of speech dia. Yang mana adjective, yang mana adverb, ya, yang mana past tense, present tense, ya, yang mana verbal noun, kena tahu. Ya, yang mana active participle, ya. Kalau kita tak tahu yang tu, susah Ustaz nak ajar, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu, macam tadi Ustaz sebut kan, between safar and musafir. Kak Suharti, ya, yang mana satu verbal noun, safar or musafir? Verbal noun. Safar. Safar is the verbal noun, ya. Tetapi kalau musafir tu dia jatuh dekat mana? Kategori mana? Part of speech dia. Dia is a dua. Ustaz tak sebut dua tadi. Ustaz hanya sebut apa Ustaz sebut? Ustaz tak sebut dua. Ya. Musafir. Memang dia dua, betul. I know, I understand. Tapi dalam konteks part of speech tu, ya, apa ni, musafir tu masuk kategori mana, tuan-tuan? Adjective ke, adverb ke, past tense, present tense? Subjek. Apa dia? Subjek. Mana ada sebut subjek? Itu analisis dalam grammar. Ini kita cerita part of speech, tuan-tuan. Verbal noun kot. Verbal noun. Mana verbal noun? Verbal noun is safar. This is musafir. Dia Haji Nazri. Apa Haji Nazri? Now. Noun. Ada noun. Tuan-tuan tak dengar Ustaz punya soalan. Tuan-tuan jangan bagi Ustaz ketawa, tuan-tuan. Tuan-tuan sekolah orang putih, ya. Tuan-tuan, don't make me laugh, tuan-tuan. Ya. Ustaz ketawa nanti, tuan-tuan. Ya. Budak sekolah Melayu ketawakan budak sekolah orang putih, tuan-tuan. Ya. Apa? Cuba dengar Ustaz kata. Ya. Part of speech, tuan tahu kan part of speech? Dia ada verbal noun, adjective, dengar. Adjective, adverb, ya. Ada past tense, present tense, ya. Ada active participle,
Dan seumpamanya lah, ustaz tak sebut dua, ustaz tak sebut subjek, ustaz tak sebut objek, tak. Memang kalau kita buat analisis grammar, yang selalu ustaz sebut tu, kalau subjek, nominatif, apa semua, tu sebab tu tuan-tuan kena datang kelas bahasa tu dan ulang-ulang supaya tuan-tuan dapat. Past present tense. Jangan buat ustaz ketawa. Kak Mai, apa Kak Mai? Musafir tu masuk kategori mana tu? Kak Mai? Saya tak berapa dengar tadi, banyak sangat soalan. Okey, Kak Mai tak dengar. Okey, Kak lain. Kakak yang lain. Puan-puan hajah yang lain. Adjective because it's traveller kan Ustaz. Traveller. So it's an adjective. Jadi paling kurang dia boleh masuk adjective. Tapi yang paling tepat dia active participle tuan-tuan. Active participle dia. Tak apalah, nanti Ustaz sampai waktu kita ceritalah tuan-tuan. Tapi sekarang ni tuan-tuan terimalah dia adjektif, dia sifat orang yang bermusafir. Jadi orang yang tu sifat lah tuan-tuan. Macam kita kata cantik kan, cantik tu kan adjektif. Tapi kalau kecantikan tu verbal noun. Kecantikan tu verbal noun tuan-tuan. Okey, tak apalah, selesailah. Tak apalah tuan-tuan, jangan panjang-panjangkan. Sebab itu subjek bahasa Arab. Dalam kelas bahasa Arab kita cerita banyak grammar. Dalam ni tak apa. Okey, selesai. So tuan-tuan kena bezakan antara orang yang berjalan itu musafir. Tapi perjalanan tu sendiri itu adalah safar. Tuan-tuan jangan ni. Sebab tu Ustaz masuk tadi. Antara taklif, kan Kak Suharti tanya. Taklif dengan mukallaf. Mukallaf tu orangnya. Orang yang kena tanggungjawab. Tu kita boleh panggil dia sebagai apa? Sebagai adjektif ataupun active participle dia panggil. Tapi kalau taklif tu adalah verbal noun. Tuan-tuan dapat ke tuan-tuan? Ustaz cakap ni. Ustaz takut tak seorang-seorang je faham. Tuan-tuan tak faham. Kak Suharti je faham nanti. Kak siapa? Faham Ustaz. Faham tak tuan-tuan? Faham. Okey, Faham. Faham tu slow je. Orang lain okey ke? Faham. Faham. Okey. Alhamdulillah. Okey lah. Alhamdulillah lah kalau faham macam tu. Okey, kita pergi hadis yang ke 463 tuan-tuan. Ustaz nak bagi tuan-tuan nanti yang Ustaz gambar tadi tu, tuan-tuan sekarang cuba tuan-tuan tengok gambar tu sebab Ustaz nak cerita hadis 464 nanti. Sebab Ustaz nak pergi dapur kejap. Nak pergi dapur kejap. Jadi Ustaz bagi tuan-tuan tengok hadis 464. 463 tak payah, itu Ustaz akan baca. Tuan-tuan tengok 464. Tuan-tuan baca teks dia dan tuan-tuan baca terjemahan sebab ada nama Usfan. Ustaz nak kaitkan dengan peta yang Ustaz share tadi, bagi Ustaz dalam 4 minit tuan-tuan. Bila Ustaz bagi gambar tu I tak ada lah tadi. Siapa ada? Dalam tengok dekat WhatsApp Umi Uda tu. Oh okey. Thanks Azul. Okey, dah baca? Dah baca dah? Ustaz, Usfan dengan Asfan tu sama ke tempatnya Ustaz?
Sama. Dia sebutannya Osfan yang sebenarnya. Bukan Aspan. Aspan tu salah lah tu. Ya. Tapi macam tadilah, ya. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang boleh je ada je orang baca macam Jeddah kan. Kita duk panggil Jeddah. Orang Arab panggil Judah. Arab panggil Judah, ya. Orang Saudi panggil Judah, tapi kita panggil Jeddah. Boleh tak? Dua-dua boleh. Jadi yang formal, yang official is Jeddah. Jim tu baris atas, Jeddah, fathah. Tapi kalau kita dengar orang panggil Judah, tak ada tempat, bukan tempat yang lain, the same place. Ya, macam tu jugalah, ya. Jadi macam kita sebut tadi, Ustaz sebut tadi 2 bandar tadi. Sebutkan balik 2 bandar yang Ustaz sebut tadi. Apa Cap Sharom, apa 2 bandar yang Ustaz sebut tadi? Yang orang tempatan panggil lain, ya. Orang putih panggil lain. Apa dia? Cap Sharom? Yang di Iran tu. Mexico. Bukan di Iran. Yang Mexico. Mexico. Ya, Dato' Osman dah sebut dah, ya. Orang putih panggil Mexico kan, tapi sebenarnya dia adalah Mexico. Satu lagi bandar. Munich. Satu lagi. Munich dengan München, ya. Tu beza dia. Samalah macam Judah dengan Jeddah, sama, tempat yang sama. Ospan, Aspan sama, tapi Ospan adalah yang official, ya. Okey, oleh kerana tuan-tuan dah baca yang tu, ya. Kita tunggu dulu, kita baca 463 dulu, ya. Okey, ya. Mari kita tengok, ya. 463 dulu, ya. Daripada Muaz, Muaz. Tu makna daripada. Maknanya hadis ini diriwayatkan oleh ataupun daripada Muaz. Muaz apa? Muaz bin Jabal. Ya, Muaz ni Muaz bin Jabal, orang muda, ya. Tetapi dia meninggal, ya, semasa wabak penyakit, semasa epidemik, ya, di negeri Syam, di Jordan, ya. Jordan tu part of negeri Syam lah. Bila Ustaz sebut negeri Syam, dia 4 tu lah. Jordan, Palestin, Lebanon dan juga Syria. Ya, 4 tu. Jadi Muaz bin Jabal, masa Nabi sampai di Madinah, umur dia 18 tahun. Budak muda. Ya, sebab tu dia very aktif. Ya, ikut Nabi pergi mana-mana, dengar ayat Quran, belajar hadis, ya. Dan dia orang alim. Ya, dia memang scholar. Ya, among companion of Rasulullah, ya. Yang antara yang paling alim tentang hukum hakam is Muaz. Nabi sebut. Ya, Nabi kata Muaz ni adalah umat aku yang paling alim, yang paling knowledgeable tentang fiqh. Ya, a'lamu ummati bil halal wal haram. Tentang halal haram. Fiqh lah tu. Bila kita sebut halal dan haram tu hukum tu fiqh nama dia. Jadi Muaz ni, ya, tapi pada tahun 18 Hijrah, semasa zaman Sayyidina Umar, berlaku epidemik. 25,000 orang meninggal, ya, di Jordan dan Palestin. Salah seorangnya Muaz bin Jabal. Ada tak sahabat lain yang meninggal? Ramai, ya. Antaranya Yazid bin Abu Sufyan, ya, Syarahbil bin Hasanah, antaranya ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, one of the 10 kan, ya. 10 yang dijamin syurga, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Salah seorangnya ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Number 9 is Abu Ubaidah Al-Jarrah. Meninggal juga, ya, dalam peristiwa tu. 25,000 orang. Ada sahabat Nabi dan ada juga yang kita sebut tabi'i. Tabi'i ni maknanya orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Ya, itulah Muaz bin Jabal. Jadi Muaz kata, kharajna ma'an Nabi, ya, kami telah keluar bersama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi ghazwati Tabuk. Kami keluar masa ghazwah. Ingat tak lagi ghazwah tu apa? Dato' Osman, ghazwah tu referring to what, Dato' Osman? Ghazwah, tuan-tuan, ya. Perang yang besar yang Nabi ikut. Ya, peperangan yang Nabi sertai. Is called ghazwah, ya. Okey, Dato' Osman, cover balik yang kegagalan tadi tu. Yang kalau Nabi tak pergi, kita panggil apa? Peperangan tu. Tak dengar Dato' Osman mic tak kuat. Okey, ya. Dato' Osman tak ingat. Okey, tak apa. Shirin yang Nabi tak pergi peperangan? Sariyah. Sariyah, ya. Betul. Terima kasih, ya. Jadi kalau yang Nabi pergi is ghazwah. Macam mana? How do you spell ghazwah? Tengoklah tu. Ghain, zai, waw, tak marbutah. Is ghazwatun.
Ghazwah. Ghazwah peperangan yang Nabi ketuai, macam perang Badar Nabi pergi, Nabi jadi ketua. Perang Uhud, perang Khandaq, ya. Perang Tabuk. Sebab tu dia panggil Ghazwah, pasal Nabi pergi. Nabi mengetuainya. Ya. Kalau peperangan tu Nabi ada, ya. Kalau Nabi was present during the battle, ya. Nabi dah ada masa tu dan Nabi mengetuainya, maka dia panggil Ghazwah. Tapi kalau Nabi tak pergi, dia panggil Sariyah. Sariyah, sin ra ya tak marbutah, Sariyah. Tuan-tuan salinlah. Ya, bahasa Melayu pun tak apa. Ya, yang penting tuan-tuan tahu perkataan tu. Sebab belajar sirah kita akan jumpa dan belajar hadis kita akan jumpa. Ya, belajar tafsir Quran pun jumpa juga. Jadi dalam peperangan itu, nama peperangan tu Tabuk. Tabuk tu nama tempat di utara. Ya, Tabuk tu di utara daripada Madinah. Kalau tuan-tuan tengok peta yang Ustaz bagi tadi, dia di utara. Ya, cuba tengok peta tu. Tengok balik peta tu. Ya, peta yang di sebelah atas sebelah bawah tak nampaklah Tabuk tu. Pasal yang furthermost, ya, north, ya, furthermost north-nya ialah Madinah. Jadi tak nampaklah Tabuk. Tabuk atas lagi, further up, ya. Jadi tak nampak. Ya, dua-dua peta tu ada tapi tak nampak sebab dia bukan dalam kawasan Hijaz, dia panggil Hijaz. Hijaz tu Mekah, Madinah, Jeddah, itu kita panggil Hijaz area tu. Ya, area pantai tu, ya, pantai dan kontinental sikit, ya, tu semua area tu dipanggil Hijaz. Okey, ya. Jadi Nabi keluar ke Tabuk. Fakana, ya, maka Nabi yusalli az-zuhr, Nabi solat zuhur, wal asar dan asar jami'an jamak. Mana Nabi masa musafir tu Nabi jamak. Ya, biasanya Nabi suka jamak masa perjalanan, masa tengah travel tu. Tapi bila sampai di lokasi, biasa Nabi qasar sahaja. Ya, maknanya Nabi boleh jamak juga, ya, dan qasar, tapi Nabi lebih suka qasar. Kerana apa? Ya, kerana Nabi nak jumpa Allah pada setiap waktu. Zuhur qasar, asar qasar, maghrib 3 sama, isyak qasar, subuh qasar. Jadi 5 waktu tu Nabi tetap ambil wuduk 5 kali dan jumpa dengan Allah 5 kali. Tetapi kalau Nabi jamak, ya, Nabi ambil wuduk 3 kali je. Masa zuhur asar dah jamak. Maghrib isyak jamak, subuh jamak. Subuh tak jamak. So 3 kali je. Sebab itu Nabi lebih suka qasar. Ya, instead of jamak. Tapi macam kita boleh tak jamak dan qasar dua-dua? Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi mana yang afdal? Oleh kerana Nabi suka qasar, maka kita qasar. Tapi dalam perjalanan Nabi jamak dan qasar, maka kita follow. Macam itulah tuan-tuan. Itulah sunnah. Ya, sunnah, ya. Dan sunat kita ikut macam Nabi. Ya, sunat kita ikut macam Nabi. Dia tak mesti wajib lah, pasal solat tu solat, ya, solat yang ada pilihan. Maksudnya kita boleh jamak ataupun kita nak qasar saja, ya. Sunat ikut macam Nabi sebab dia adalah sunnah, dapat pahala lebih tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Tu beza. Kalau tadi siapa kita panggil, ya, Kak Mariatun tanya. Sunat dengan sunnah tu. Macam itulah. Sunnah kebiasaan Nabi, sunat dari segi pahala dia, dapat pahala. Ya, pasal kita ikut Nabi, ekstra pahala dapat. Okey, selesai, ya. Dan dia sebut juga wal maghrib wal isyak jami'an. Ni dua-dua sebut. Nabi jamak zuhur asar, ya, dan Nabi juga jamak maghrib dan isyak. Selesai tuan-tuan. Ya, hadis ni hadis Muslim sahih. Bila seseorang sedang safar, ya, maka ia boleh menjamak solat zuhur dan asar atau maghrib dengan isyak. Menjamak solat ketika sedang safar. Safar tu verbal noun. Ya, menurut ketentuannya adalah sunnah. Sunnah makna kebiasaan Nabi. Nabi, ya, biasa menjamak solat. Ya, cuma, ya, ada tak juga Nabi qasar? Ada. Ketika dah sampai di destinasi. Selagi tak sampai, dalam travelling tu, masih lagi di atas unta berjalan, ya, Nabi akan jamak dan qasar. Tu beza tuan-tuan. Sama ada dalam proses on the move, ya, ataupun Nabi dah sampai transit di satu tempat. Kalau transit, biasanya Nabi suka qasar saja. Tapi kalau masih bergerak, Nabi suka jamak dan qasar. Sama ada takdim ataupun takhir. Takhir utama. Tapi kalau ada keperluan, Nabi takdim. Ada soalan tak sebelum kita masuk 463? Ada soalan? Tuan-tuan ada apa? Ya. Kak Turis ada apa? Just to clarify Ustaz, kalau Okey Ustaz, tak ada apa.
Kalau dia kata ni menjamak solat Zuhur dan Asar, maknanya dia buat 4-4 lah. Tak. Menjamak maknanya combine, bos. Combine. Combine. 4-4 dia tak kata kasar kan dalam ayat ni. Tak, tapi tak. Tuan-tuan jangan tengok hadis ni, gabunglah dengan hadis tadi dan hadis-hadis yang lain. Hadis ni kita kena tengok, ya. Okay. Dia punya the bigger picture, tuan-tuan. Kena gabunglah. Right. Sebab apa tak tulis? Sebab apa tak sebut Qasar? Pasal Tabuk tu adalah tempat yang lebih daripada 80 km, tuan-tuan. Sebab Datuk Osman dalam hadis tu dah sebut, ya. Dia tak sebut jarak, tapi Tabuk, sebab ingat tak Ustaz sebut tadi? Tempat dia. Madinah tu pun dah 400. Berapa tadi Ustaz tanya pada Haji Nazri tadi? 424 atau 54? Okey, maknanya itu Madinah. Kalau Tabuk tak payah tanya. Ya, tajuk Tabuk ni ya mencecah 700 lebih kilometer. Atas pada Madinah lagi. Atas pada Madinah, tuan-tuan. 700 lebih kilometer. Apa ni, Johor Bahru pergi ke Bukit Kayu Hitam berapa kilometer, tuan-tuan? 400 lebih. JB ke Bukit Kayu Hitam? JB Bukit Kayu Hitam. 200, 400, about 500 Roughly lah, roughly. 600. Berapa? 500 plus. Dekat-dekat 900 lah. Dekat 600 kilometer, tuan-tuan. Ya, jadi makna further up lagi. Ya, sampai ke, mungkin dah sampai ke Songkla dah mungkin. Ya, mungkin sampai Songkla kita kata. Ya, 700 lebih kilometer mungkin lah. Ustaz tak tahu. Ya, agak je. Okey, selesai. Itu cerita dia. Ya. Jadi sahih ya, Nabi jamak. Jadi maksudnya jamak pun biasa, tapi masa dalam perjalanan tu jamak lah. Tapi bila transit di mana-mana ataupun dah sampai destinasi, Nabi lebih suka qasar. Tuan-tuan kena bezakan. Ya. Walaupun dalam hadis ni tidak disebut qasar, tapi understood sebab Tabuk ya adalah tempat yang sangat jauh, lebih daripada 700 km. Ya. Jadi walaupun tak disebut qasar, understood. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan baca hadis, jangan tengok satu hadis tu saja. Ya, jangan tengok the wording saja. Kena tengok juga hadis. Sebab tu hadis ni dikumpul, tu tengok kitab ni kan. Kita belajar yang tadi, yang Nabi keluar daripada rumah sebelum Zuhur, ada yang selepas Zuhur. Ya, itu digabunglah dengan hadis-hadis ni. Ya, okey, selesai. Ada soalan sebelum kita masuk kita Ospan ni? Ustaz, tapi for discussion lah Ustaz. For discussion. Yeah. Sebab according to 463, dia kata kami keluar bersama Rasulullah. Maka Rasulullah tadi sama macam tadi brother tu tanya, menjamak solat Zuhur dan Asar dan menjamak solat dan Isyak. I mean, kalau Ustaz kata kita kena read together with another hadith, that means this hadith is not complete lah. Maknanya kalau ikutkan kat sini, Rasulullah kalau dia dalam perjalanan, dia jamak. Kita nak tanya dia jamak tu tamam ke kasar? I think that's the soalan. Dan Ustaz kata, kita kena ikut yang the 462. 462 is actually in relation to bila kita keluar tu dah masuk waktu ataupun tidak kan Ustaz? Betul. So, kalau nak ikutkan, kalau kita cakap pasal, so the discussion about keafdalannya, so actually Rasulullah suka, dia suka jamak bila dia tengah berjalan, which means dia gabungkan, he combine but he pray full 4 rakaat. Tetapi bila dia keluar tu sebelum waktu tu masuk, then he will do takhir, jamak and kasar. I think they understand like that, right Ustaz? Ya, betul. Betul. Memang itu jawapan dia. Ya. Ustaz tak perlu cerita panjang lagi. Itu memang jawapannya. Betul lah tu. Okay. Jadi maknanya apa? Tuan-tuan kena gabung semua ni. Ya. Bab yang berkaitan dengan musafir ni, daripada hadis yang awal-awal tu. Itulah tujuan penulis kitab ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, gabungkan semua hadis-hadis ni supaya kita boleh tengok semua hadis. Ayat Quran sama juga tuan-tuan. Ya. Kalau kita hanya tengok ayat Quran tu, ya, satu ayat saja, macam contoh cerita tentang arak kan. Kalau tuan-tuan kata, sebab arak tu ada 3 ayat. Ya, kalau tuan-tuan tengok, ya contoh kan. Ya, tuan-tuan baca satu ayat dalam suratul Nisa. Dalam suratul Nisa, ya. Dalam suratul Nisa ada ayat, ya, ayat berapa tu? Ayat 43. Ya, Allah kata wahai orang beriman, dengan baik-baik ya. Wahai orang beriman, apa kita panggil? Jangan kamu solat, jangan dekati solat, mana jangan solat ketika kamu mabuk
sehinggalah sehingga kamu faham apa yang kamu cakap. Maknanya sampai kita siuman balik baru sembahyang. Kalau kita pakai hadis ni saja, maknanya bolehlah kita minum arak kalau kita tak solat. Kalau nak solat tak boleh minum arak. Kerana kalau nak minum mesti bukan masa solat. Kalau nak solat tak boleh minum. Dan kena make sure kita siuman. Minum juga. Boleh tak faham macam tu? Tak boleh. Ataupun Ustaz, kita boleh minum arak kalau kita tak mabuk. Okeylah tapi maksudnya ayat tu tak boleh pakai macam tu. Kita kena baca ayat tu dengan ayat-ayat yang lain. Sebab ayat tu tak boleh dibaca secara individual, tak boleh. Dia mesti digabung dengan ayat-ayat lain yang cerita pasal arak. Sama juga bila kita cerita tentang jamak dan qasar, sebab ilmu ni luas tuan-tuan. Sebab tu Ustaz pilih Bulughul Maram ni kerana Ibnu Hajar, pengarang kitab ni, dia dah gabungkan. Bab solat sunat saja. Bab puasa sunat saja. Bab apa? Mula-mula kita ingat dulu. Bab tentang menyembelih korban. Bab korban saja. Dia tak campur. Supaya kita tahu, rupanya hadis ni banyak rupanya. Dan dia dah tapis-tapis. Mana satu hadis yang lebih utama untuk diajar kepada umat manusia. Itulah cerita dia. Jadi maknanya cerita tentang jamak qasar, kita dah tahu dah. Jamak qasar ni dah tahu. Jamak gabungkan Zuhur dengan Asar. Maghrib dengan Isyak. Kalau qasar, yang 4 rakaat jadi 2. Jadi ketika Nabi menuju ke Tabuk yang jaraknya lebih daripada 700 km, dalam hadis ni hanya sebut Nabi jamak saja. Tak sebut Nabi qasar. Adakah Nabi jamak saja? Tak, Nabi jamak dan qasar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana perjalanan yang Nabi pergi itu jaraknya lebih jauh daripada jarak-jarak biasa. Nanti kita akan tengok Ospan nanti. Lepas ni tuan-tuan akan tengok Ospan. Sebab tu Ustaz bagi peta tadi supaya tuan-tuan tahu Ospan tu dekat mana. Cuma macam tadi, kalau Nabi dalam perjalanan saja, belum transit di tempat mana-mana, Nabi akan jamak dan qasar. Tetapi kalau Nabi dah sampai di tempat, Nabi kadang-kadang ada keperluan Nabi jamak. Macam masa wukuf di Arafah. Masa wukuf di Arafah, Nabi jamak takdim lagi. Patutnya Nabi jamak takhir. Tak, Nabi jamak takdim. Sebab masa asar, in between, tuan-tuan yang dah buat haji, antara asar dengan maghrib tu, itu waktu prime time tu. Nak doa, nak zikir dan sebagainya. Tak nak buang masa. Sebab tu tak kacau dengan solat. Sebab itulah Nabi buat jamak takdim sebab ada keperluan. Tapi kalau tak ada apa-apa keperluan, Nabi akan jamak takhir. Sebab itu ketika keluar daripada Arafah, Nabi pergi Muzdalifah, Nabi tak semayang maghrib di Arafah. Walaupun maghrib dah masuk. Pasal afdalnya ialah jamak takhir. Sebab tu Nabi buat maghrib dengan isyak itu pada waktu isyak. Bukan pada waktu maghrib. Tuan-tuan yang dah buat haji, tuan-tuan boleh dapat gambaran lah. Kalau tuan-tuan belum buat, mungkin tuan-tuan lost lah. Tak dapat lagi. Dan benda tu kena dibuat ikut macam Nabi ajar, tuan-tuan. Ustaz yakin sebahagian besar orang tak buat macam tu. Pasal mungkin sebahagian kita tak tahu. Kita tak belajar lagi Bulughul Maram, tak belajar Riyadhus Shalihin, tak tengok sirah Nabi. Masa kita pergi tu mungkin kita tak cukup knowledge. Tapi sebab kita ada syekh yang bawa kita, ustaz yang bawa kita follow. Kalau ustaz tu buat macam tu, kita follow lah. Sebab ustaz tu cakap macam tu. Tapi sedangkan knowledge ni tuan-tuan, kita kena ada stand kita. Sebab tu kita belajar. Sebab tu ustaz ajar tuan-tuan supaya tuan-tuan ada stand yang tersendiri. Tidak main ikut-ikut. Sebab agama tak boleh ikut-ikut tuan-tuan. Agama ni kita buat mengikut dalil dia. Ikut dalil dia tuan-tuan. Ustaz boleh salah cakap. Tetapi dalil tak pernah salah tuan-tuan. Sebab dalil tu datang daripada ayat Quran ataupun daripada hadis. Cuma kadang-kadang kita salah faham. Tu isu dia. Jadi untuk mengelakkan salah faham, ustaz tanya tuan-tuan. Faham tak? Kak Suhati faham ke? Kak Mai faham ke? Kak Noraini faham ke? Sebab apa? Supaya tuan-tuan tidak tersalah faham. Itulah cerita dia tuan-tuan. Jadi kita pergi kena slow and steady tuan-tuan. Slow-slow tak apa, jadi faham. Itu yang penting tu. Tuan-tuan nak minum, tuan-tuan nak pergi makan, tuan-tuan nak pergi, boleh je, tak ada hal tuan-tuan. Dan ustaz pun tak paksa tuan-tuan untuk onkan video. Kalau ustaz paksa, susahlah tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak apa ni baring-baring, tuan-tuan menyandar-nyandar, mungkin susah. Tapi tak apa, kita tak wajibkan. Malah tak sunat pun. Kita haruskan saja. Dazlia, kita haruskan saja. Kalau nak on video, on lah. Tapi hukumnya tidak wajib dan tidak sunat. Dia hukum dia harus saja. Itulah cerita dia.
Ustaz, Okey, ada apa? 463. Sila. Ustaz, soalan ni tapi itulah jangan marah lagi Ustaz. Okay. Ustaz tak marah, Ustaz ketawa je. Kan Okey. mana ada Ustaz marah, Ustaz ketawa. Betul tak marah saya lah kot. Maksudnya kita keluar waktu sebelum asar kan. So on the way dalam perjalanan kita nak ke airport. On the way dalam perjalanan tu waktu asar tu, so sampai ke airport dah nak masuk maghrib. So macam dah naik flight tu kita boarding maghrib Ustaz. Contohlah. So kita on the way, so sampai airport tu kita boleh kosarkan asar Ustaz kan? Ya. Yeah. What about maghrib tu Ustaz? Masa tu flight pula. Dah masuk maghrib. Oh buat isyak lah ya. Jamak takhir lah kan. Okey Ustaz. Saya dah jawab dah. Betul tak? Bergantunglah sampai pukul berapa. Tadi macam Datuk Iswani cakap tadi, bila dia sampai di lokasi tu, ya, asar sudah berakhir. Datuk Iswani tadi dia bagi contoh Zuhur dengan asar. Jadi sebab apa dia kena sembahyang Zuhur asar dulu, ya, jamak takdim? Kerana bila sampai kapal terbang di lokasi dah habis waktu asar. Ya, dan dia tak nak sembahyang atas kapal terbang. Memanglah ustaz pun kalau boleh tak nak sembahyang atas kapal terbang. Ya, kita nak sembahyang sempurna, boleh berdiri, boleh rukuk, boleh sujud, ya, di atas tanah. Ya, jadi oleh kerana tu kita nak jamak takdim. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi macam tadi Dazlia, kalau memang boarding tu memang waktu maghrib, memang tak boleh sembahyang maghrib. Ya, kena jamak takhir lah. Sebab tu saya tanya, sampai destinasi pukul apa? Memang lepas isyak lah. Tak ada masalah, masih boleh jamak takhir. Okey, okey. That makes sense. Okey Ustaz. Alright. Thank you. Yang lain ya sama-sama. Yang lain silakan. Kalau tak ada apa kita masuk uspan tuan-tuan ya. Kita masuk ya yang terakhir pada malam ni. Hadis daripada Ibnu Abbas, an Ibni Abbas qala, ya, Nabi Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas ni ialah anak Saidina Abbas lah. Maknanya dia sepupu Nabi. Nabi dengan dia sepupu, tapi sepupu yang beza umur 50 tahun. 50 tahun. Maknanya ketika Nabi wafat umur 63, masa tu Abdullah Ibnu Abbas ni Abdullah Ibnu Abbas, ya, baru berusia 13 tahun, belum akil balik lagi. Ya, sebab tu dia biasa tidur di rumah isteri Nabi, Maimunah binti Al-Haris, ketika Nabi, ya, mendatangi Maimunah. Maknanya kalau giliran Maimunah, Nabi datang tidur di rumah Maimunah, maka Abdullah bin Abbas akan minta izin daripada Nabi untuk tidur di rumah Maimunah juga supaya dia dapat melihat ibadah Nabi pada waktu malam. Ya, kalau tuan-tuan ingat, ya, kita pernah baca inna fi khalqis samawati wal ard ayat 190 surah Ali Imran. Ya, Nabi bacakan 10 ayat terakhir atau 11 ayat terakhir. Ya, Ustaz harap tuan-tuan ingat lagi lah. Ya, Kak Turis ingat tak? Kita cerita tentang Nabi baca 10 ayat terakhir tu. Tak ingat tapi bacalah. Tapi kalau tak ingat macam mana nak baca? Macam mana? Amalkan biasa masa bangun untuk tahajud. Ya, dan kita cerita, siapa yang ingat tu? Kak Nur Aini Hussein ingat tak? Kita cerita tentang bila Nabi baca 10 ayat tu atau 11 ayat tu. Waktu bila Nabi baca? Masa dia bangun ke? Ya? Dia gosok-gosok muka dia. Yalah, masa tu Nabi berada di mana tu? Rumah siapa maksudnya? Tak. Di mana Nabi berada? Bukan rumah siapa. Dalam keadaan macam mana Nabi tu? Menengok. Dia bangun daripada tidur dah. Dan dia tengok, dia menengok keluar, menengok ke atas. Ada beberapa riwayat kan, ya. Menengok ke atas tu, mana Nabi masih berada di tempat perbaringan. Nabi masih, kalau ada tilam, ada katil, Nabi masih berada di atas katil lagi. Macam mana Nabi nak tengok? Sebab tuan-tuan kena ingat, rumah orang Arab ni dibuat daripada atas dia. Atap dia daripada apa tuan-tuan? Atap. Pokok daun kurma. Pelepah kurma. Jadi boleh nampak. Tu boleh tengok langit tu, ya. Kadang-kadang Nabi buka Nabi selak jendela, ya, tirai tu, kadang-kadang Nabi tengok ke atas saja. Maknanya Nabi masih berada di perbaringan, tempat baring. Nabi dah bangunlah, tapi masih duduk di tempat perbaringan. Nabi sapu muka, betul kata Kak Suhati, dan Nabi baca inna fi khalqis samawati wal ard sampai habis. Ya, 10 atau 11 ayat tu. Ya, dan Ibnu Abbas yang riwayat. Macam mana Ibnu Abbas boleh riwayat? Pasal dia tidur di rumah Maimunah, dan Nabi buat tu masa di rumah Maimunah. Ya, itulah kelebihan Abdullah bin Abbas. Okey, ya. Rasulullah bersabda, la taqsurus solah.
Jangan kamu qasar. La jangan taksturu kamu qasar. Solat ni maknanya solat fardu lah. Sebab solat sunat tak ada qasar. Ya, macam ni ya. Hadis ni cerita tentang solat. Nanti tuan-tuan tanya. Dia tak cakap pun solat fardu. Understood lah tuan-tuan. Mana ada solat sunat yang diqasar. Ya, yang diqasar hanya solat fardu saja. Sebab solat fardu yang 4 rakaat. Ya, kita qasar jadi 2. Tapi kalau qabliyah ba'diyah tak payah qasar masa musafir. Sebab qabliyah dan ba'diyah dia tak perlu dibuat masa musafir. Kan tadi dah tanya? Ya, Ustaz, ya, qabliyah ba'diyah ni kena buat tak? Kat Tabu tadi tanya, kat turis ke tanya kan? Tak perlu. Ataupun kat Mariatun tanya, tak ingat tadi, ya. Jadi tak perlu buat melainkan qabliyah subuh 2 rakaat tu saja buat. Yang lain tak perlu tuan-tuan, ya. Okey. Jadi solat yang dimaksudkan di sini adalah solat fardu. Fi aqalli min arba'ati burud. Ya. Maknanya Nabi tak benarkan kita qasar solat ya dalam perjalanan yang aqal. Aqal mean less than. Less than. Ya, itu aqal maknanya. Daripada perkataan qalil. Kak Mai, qalil tu makna sedikit. Aqal mean ya less than. Ya. Min arba'ah makna 4. Burud ya, burud ni adalah measurement saja. Ya, measurement ya. Kebiasaannya satu burud 20 km. Maknanya 4 burud 80 km. Tuan-tuan catat. Nanti tuan-tuan hilang punca balik ya. Jadi satu burud atau satu barit merujuk kepada 20 km. 4 80 km. Min Makkah ila Uspan. Contohnya macam Mekah pergi Uspan. Tengok peta balik tuan-tuan. Ya, tengok peta balik. Ya, masing-masing ada phone kan? Tengok kat phone masing-masing. Cuba tengok peta tu, ya. Peta tu bagi tahu apa tuan-tuan? Ya, kita ambil yang atas tu. Ya. Jarak antara mana, ya? Antara apa kita panggil? Antara Mekah dengan Madinah tu tuan-tuan, ya. Mekah dengan Madinah tu berapa kilometer? Di sini dia tak letak Mekah Madinah, ya. Yang nombor 1 tu. Dia letak Madinah, tuan-tuan boleh tengok ada Wadi Rim, ya. Kemudian bawah lagi Wadi Al-Faraq, ya. Kemudian bawah lagi ada Hajar. Bawah lagi ada Khulais, bawah lagi ada Uspan. Nampak tak yang warna merah tu? Ya, ada apa? Titik warna merah tu, Uspan. Daripada Madinah pergi Uspan berapa kilometer tuan-tuan? 350 kilometer. Tuan-tuan dapat tak ni? Dapat tak? Kat turis dapat tak? Madinah Uspan. Sorry, Madinah pergi ke Uspan 350 kilometer, betul? Yes, 350. Okay. 3 hours 60 minit tu kan? Okey, ya. Roughly ya. Daripada Uspan pergi Mekah tu kita tak tahu. Ya. Uspan jadi jawapan dia kalau jalan coastal tu 402 ke? No. Kalau jalan coastal. Betul, memang betul lah tu. Ya. Lebih kurang 100 km Ustaz. Uspan pergi Mekah tak sampai. Uspan pergi Mekah, ya. Uspan pergi Mekah ni tuan-tuan 74 km je. 87. 84 Ustaz. Just 84. Asfan tu kalau Mekah. macam tu dia defeat the purpose. Tuan-tuan kena ingat tadi. Jarak perjalanan yang less than 80 km tak boleh qasar. Ya. Dengar tadi tu. Dengar tak Ustaz sebut? Meaning Mekah pergi Uspan less than 80 km. Berapa kilometer tuan-tuan? Ya. Berapa kilometer? Jawapannya ialah 74 kilometer je. Jawapannya 74 kilometer tuan-tuan. Tapi kalau kita Ustaz tertolak ni 454 km minus 350 km dapat 105 km. 105 km. 424 km. 424. Mekah pergi Madinah tu 424 km. Pakai yang pertama tu 424. Madinah pergi Uspan 350. 424 minus 350 74. Cap 74. Tapi kalau Ustaz Google Asfan to Mecca is 87.4 km. Kalau 87 dia defeat the purpose sebab Nabi dah sebut tadi. Perjalanan less than kalau dia 87 km dia boleh qasar. Jangan lupa minimum qasar berapa kilometer tuan-tuan? 80. Minimum qasar berapa kilometer? 80. 80 tuan-tuan, 80. Nabi bagi contoh. Betul, 80.
Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau 80 km, ya, maknanya kalau setakat 80 km boleh jamak qasar. Tapi kalau less than that tak boleh tuan-tuan. Ya, less than that tak boleh. Jadi maknanya kalau jarak tu, ya, lebih kurang, ya, sebab macam tadilah Mekah Madinah ni 424 km. Ya, dia simple je 424 km. Madinah, ya, itu Madinah pergi Mekah. Tapi kalau Madinah sampai Usfan saja, sebab nak pergi ke Mekah kena lalu Usfan tu, dia punya highway dia. Kena lalu Usfan. Tu kan Ustaz sebut tadi kan, daripada atas Madinah turun Wadi Rim, Tapi Wadi Ustaz, di Farah. map yang Ustaz bagi tu, saya ada satu je 454 km Mekah Madinah. Betul. Betul lah, ya. Tapi kalau pakai yang, sebab tu Ustaz bagi dua-dua. Ustaz tak nak apa ni, sebab apa maklumat yang Ustaz bagi, Ustaz ada tu Ustaz share dengan tuan-tuan. Ustaz boleh je sembunyikan 454 tu supaya tuan-tuan tak keliru, boleh. Ya, Ustaz bagi dua-dua tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab perjalanan ni kita tak tahu, ya. Mungkin dia ada ambil jalan-jalan lain ke apa. Memang secara umum tu lah highway dia. Betul Ustaz. It's correct. Kalau you ambil macam straight line kan Ustaz, as the crow flies, I think it is apa ni lah, less than that. Kalau kita ambil straight line kan. Jadi macam dahulu kala, kalau naik unta in the desert, they will just walk straight. But when you make the road, like now if we want to make it, kita pakai Google Map, they will take the highway road kan. So you would I don't think so, Swati. During at that time pun you do have a certain path. You don't just walk straight in the desert. Mesti ada, you go to waterhole ke, oasis ke, those kind of thing. Mesti ada. Betul juga. Memang betul juga, ya. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, ya. Masa Nabi hijrah, ya, perjalanan yang sepatutnya 8 hari, Nabi buat 10 hari tau. Pasal Nabi tak ikut jalan biasa. Ya, of course ada bandar-bandar kecil, ya. Macam tadi kan. Pasal apa orang akan berhenti dekat Usfan? Sebab Usfan ni bandar yang considered bandar besar lah sikit, ada Pekan, ya. Dan tentu biasanya ada oasis. Betul tu Kak Nurul cakap, memang ada oasis. Ya. Dan dia tak akan pergi simply lalu desert yang tak ada tempat air memang. Sebab nanti dia kehabisan air tak boleh. Perjalanan 8 hari. Okey, tak apa, ya. Bukan tu isu dia. Isu dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan terima Mekah Madinah tu, Madinah Mekah 424 km, yang pertama, Ustaz pakai yang pertama, peta yang pertama. Madinah pergi Usfan 350 km. Saya tak ada lah itu Ustaz. Maaf. Tak ada. Haji Nazri hantar dua-dua pada grup. Apa Cap tak ada dalam grup ke? Dia ada dua, tapi yang 424 tu tak ada pada saya punya peta. Saya punya peta ada dua, satu 454 itu daripada Mekah Madinah, itu je satu. Tak apalah, ya. Tak apa, tapi Ustaz nak bagi tahu, kalau tengok peta yang pertama, Madinah pergi ke Usfan tu, itu memang stated there 350 km. Itu ada Ustaz. Kan? Itu ada. Ada. Tapi dia sampai Usfan saja. Ya, betul Ustaz. Tengok. Okey. Now Ustaz bagi tahu. Daripada Usfan pergi Mekah tu 74 km. Cap tambah, ya. Madinah pergi Mekah, ya. Madinah pergi Mekah tu 424 km. Tak apalah, tambahlah. Ya. Tapi di sini Madinah, dia kata 454 km Ustaz. 4 apa? 454. Itu peta kedua, Cap. Ni the first one. Yang first one tu tak ada apa Ustaz. Itu aja. Tak apalah, Ustaz dah tambah. Ustaz bagi tahu. Ustaz bagi tahu. Peta yang pertama tu, dia hanya tunjuk, okey Ustaz nampak tuan-tuan tulis tu. Peta yang pertama tu, dia hanya tunjuk Madinah pergi Usfan. Okey, 350 km, betul. 350 km. Now, I'm adding some information. Apa information tu? From Usfan to Mecca is 74 km. Tambah maklumat tu. 74 km. 74 km campur dengan 350 km, berapa jawapan dia? Kan 424. Memang tak ada dalam peta tu. Ustaz tambah kat tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Boleh ya? So jadi maknanya peta tu Madinah ke Mekah is 454. Jadi itu peta nombor 2. Peta nombor 2 Kak.
Ni peta nombor 1, peta nombor 1 ni. Pasal peta nombor apa kita panggil, ya. Kalau akak nak pakai peta nombor 2 pun boleh, ya. Tapi macam tadilah. Sebab dia tak tunjuk Mekah pergi Ospan tu berapa. Ya. Jadi Ustaz nak bagi tahu, Mekah pergi Ospan, tak kira lah tuan-tuan pakai nombor 1 ke nombor 2. Ya. Jarak Mekah pergi Ospan tu 74 km sahaja. Bila jarak dia 74 saya km. Google pun dia kata 76 km. Okey, still okey. Sebab dia less than 80. Less Still than okey. 80 lah. Ustaz, saya rasa dari mana kita mula Mekah dan ikut jalan mana dari Mekah ke Usfan itu, Ustaz? Itu yang beza Pasti, ni. tapi memang sekarang ni memang kena ikut highway tu lah. Kalau tuan-tuan ikut highway, memang tadi ya. Kalau Ustaz ikut punya, highway yang Ustaz cakap lah kan, 350 plus 74 jadi 424. Betul. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut Ustaz. yang satu lagi, tak ada masalah sebab Ospan dengan Mekah tu takkan berubah. Dia memang 74. Tadi one of our sister bagi tahu 76. Masih less than 80 km. Maknanya boleh tak qasar dalam perjalanan daripada Mekah pergi Ospan? Tak boleh. Tak boleh. Itulah hadis nak kita, tuan-tuan. Faham tak maksud Ustaz? Faham. Okey, selesai. Ya. Okey, tengok bawah tu. Ya. Jadi jangan kamu qasar solat, muka surat 228 kita habiskan. Jangan kamu qasar solat dalam musafir perjalanan jauh yang kurang daripada 4 barit. Satu barit kan 20 km, 4 barit 80 km, yakni sejauh antara Mekah dengan Ospan. Mana Mekah dengan Ospan tak boleh qasar. Qasar tak boleh, jamak tak payah tanyalah, lagilah tak boleh. Pasal perjalanan tak lebih daripada 80 km. Kan 76 tadi. Kalau Ustaz punya pengiraan 74. Okey, ya. Cuma hadis ini adalah perbincangan dia. Tak apa, Ustaz tak nak pergi detail. Ustaz nak bagi tahu, tuan-tuan tengok maksudnya saja. Perawi, darjat, tengok maksud. Rasulullah SAW melarang kita mengqasar solat bila jarak bepergian belum mencapai 4 barit ataupun 4 kali 20 km equivalent to 80 km. Ya, selesai. Sebenarnya musafir berjalan jauh daripada jarak lebih kurang. Ini kalau mula-mula nak solat. Nak solat keluar daripada 5 km daripada tempat kita. Ya, macam tadi Ustaz sebut, tuan-tuan duduk Bukit Jelutong, keluar 5 km daripada Bukit Jelutong, baru boleh jamak dan qasar. Kalau perjalanan kita memang lebih 80 km. Tapi kalau perjalanan kurang daripada 80, for example, from Mekah to Ospan, tak boleh qasar. Jamak lagi tak boleh. Ya, sebab apa? Sebab dia belum mencapai minimum distance ya untuk qasar. Tuan-tuan dapat tak apa yang Ustaz nak sebut tu? Kalau tak dapat kat mana? Ustaz terangkan balik. Belum. Ustaz, faham Ustaz. The correct of the matter is anything less than 80 km tak boleh jamak dan tak boleh qasar. Boleh kasar. Betul. You're right. You're right. Ya, Kak Nurul? Yang mana sini jarak kita punya niat tu ialah kita bermusafir, destination kita must be more than 80 kilometers. And then baru apply di siapa ni yang lebih dari 5 km kita boleh jamak qasar. Ya, betul. You're right. Betul. Kita gabung. Datuk telah menggabungkan. Betul. Itu dia, tuan-tuan. Okey, ada siapa lagi? Ya, sama. Terima kasih, Datuk. I think maybe the word belum tu kena tukar menjadi tidak lah Ustaz ya. Jarak berpergian boleh tidak. Boleh ya, betul. Ya, tidak ya. Tidak mencapai. Belum tu kan. Yalah, betul lah. Ya, you're right lah. Ya, yang lebih baik tidak mencapai lah. Ya. Jadi maksudnya kalau tidak mencapai 80 ya, tak boleh ya. Kalau dalam kitab, tuan-tuan ingat tak Ustaz ada share kitab Fiqh Manhaji nama dia, Fiqh Manhaji. Yang dikarang oleh ulama Mesir, ulama Syria dan diterjemah oleh bekas Menteri Agama Dr. Zulkifli Bakri. Dalam buku tu jilid pertama ditulis 81 km. Tak ada masalah lah 81 ya. Tapi Mekah pergi Ospan tadi sampai tak 80 km? Tak sampai. Berapa jarak dia? Less than that. Berapa? 76. 76 tak boleh. Yang Ustaz punya calculation 74 pun tak boleh. Ya, walaupun kita kata lah Ustaz sikit je lagi. Sikit lagi. Dia bukan masalah sikit lagi, dia masalah tidak mencapai. Ya, dia tidak mencapai 4 barit ataupun 80 km. So tak boleh lah tuan-tuan. Dia tak boleh main suka-suka hati. Boleh kok jamak tak? Ya, kecuali ada keperluan. Ada keperluan aja, ada keperluan. Ya, itu bab lain. Kita belum bincang lagi. Yang kita sebut ada keperluan. Kejap. Ada keperluan tadi,
kalau dia nak naik flight, ya, bas jadi susah, itu semua perjalanan yang lebih 80 km. Kita belum lagi bincang tentang boleh ke tidak kalau tak sampai 80 km dia nak jamak. Memang ada. Contoh orang sakit. Orang sakit lagilah tak ke mana-mana, duduk kat hospital je. Boleh tak jamak? Boleh. Kerana sakit, ada keperluan. Ya, doktor pakar yang bedah sakit di IJN. Ya, dia mula bedah sebelum Zuhur, dia berakhir selepas habis Zuhur. Dia boleh tak jamak takhir? Boleh. Maknanya kadang-kadang ada keperluan untuk jamak, ya, tetapi tidak kuasa kerana dia tak musafir. Itu cerita dia, tuan-tuan. Okey, soalan Kak Nurul tadi. Apa Kak Nurul? Ya. Just nak tanyalah, apa rasional dia yang 80 km tu, Ustaz? What is the Unta. Unta tak boleh pergi 80 km lebih satu hari perjalanan, one day punya perjalanan. Unta tak boleh exceed 80 km, tak boleh. Ya, mesti 70 plus, ya. Dia tak akan lebih 80. Ini calculation ni para ulama lah yang buat. Through observation. Ustaz, both yang single hum dengan double hum, dua-dua tak boleh pergi more than 80 km ya? Ya, betul. Sama ada Arabian camel ataupun Siberian, ya. Siberian camel, dua-dua tak boleh. Satu bonggol pun tak boleh, dua bonggol pun tak boleh. Ya, sama tuan-tuan. Okay, Ustaz. Thank you. Ya, sama. Okey, ada lain tuan-tuan sebelum kita tamat, ada apa-apa? Ustaz. Ya. Okey, soalan saya. Tanya. Soalan saya ni, so kalau kita maksudnya perjalanan tu kalau Mekah ke Uspan je lah kan, dia stop kat situ dan dia tak boleh buat jamak kasar semua, tak boleh lah kan Ustaz? Betul tak? Kalau itu dia punya final destination lah. Yes. Itu soalan saya. Tapi kalau dia pergi lebih boleh lah, tak ada masalah lah. Madinah ke kan, so dia stop kejap kat situ, boleh lah Ustaz kan? Boleh lah. Kalau memang destinasi dia Madinah, boleh. Kalau destinasi dia ialah apa lagi kita kata, ya? Destinasi dia ialah apa, sepanjang perjalanan tu lah. Kalau destinasi dia Khulais, boleh. Ya, kalau destinasi dia apa lagi, ya? Yang atas-atas tu semua boleh. Tetapi tuan-tuan tengok peta nombor satu, ya, sebelum kita berakhir. Peta nombor satu tu ada satu lagi jalan yang pantai punya, yang coastal. Cuba tengok yang warna kelabu, ya. Ada Robir, ya, ada Ar-Rais, ya, ada Badar, ada tempat peperangan Badar tu. Ingat tak masa belum baca Badar lah, kita tengah nak baca Badar. Masa perang Badar, Nabi keluar dari Madinah menuju ke Badar sebab Nabi nak intercept. Ya, Nabi nak intercept, ya. Apa kita panggil, ya, Nabi nak intercept Abu Sufyan punya trade caravan. Sebab tu Nabi pergi ke Badar tu. Belum sampai Nabi telah bertemu dengan pasukan tentera, ya. Itu lalu pantai, ya. Kalau lalu pantai sampai Usman 402 km, ya. Itu lagi jauh. Kalau lalu desert highway lagi dekat, 350 km saja. Itu peta yang pertama, tuan-tuan. Okey, ada apa-apa? Silakan. Cap, ada apa Cap? Tak ada Ustaz. Okey, fine. Tak ada, ya. Okey. Alhamdulillah. Kalau tak ada, macam itulah, ya. Ya, Datuk. Relate kepada lokal, mana dia kita ke Seremban tak boleh jamak Ustaz. Dia ke PD boleh lah. Betul lah. Ya, Seremban tak boleh kan? Seremban tak boleh. Channel songkok tinggi. Boleh 80 km. Jadi maknanya harus. Subang Jaya, Datuk Osman duduk kat mana? UAJ ke PD boleh nak 80 km, tapi ke Seremban tak boleh lah. Ke Seremban berapa kilometer je? Dalam 60 plus? 60. Ya. Tak boleh lah. 60 plus tak boleh. Sorry, 60 plus tak boleh. Ya. Dah lah nak makan cendol tu, Datuk, saya nak beritahu. Dah lah makan cendol tu harus hukum dia. Tapi kalau ajak orang sunat. Dia harus. Beri untuk kami semua. Datuk Osman, why you mention Seremban? Please answer. Saja. Ada apa-apa agak kat Seremban? Tak ada. Dulu masa saya tidur tu Ustaz, kami mention, tapi Ustaz tu buat jamak ya. Itu yang saya pun confused sekejap. Yalah, pasal dah dia ustaz cakap, kita yang bukan ustaz ni follow je lah kan. Kita follow je. Kita follow ya Ustaz. Yalah, dia dah bagi fatwa macam tu, ya, nak buat macam mana tuan-tuan, ya, pasal kita ikut orang, kita ikut dia.
Ya, So itu nanti dia jawab depan Allah lah pasal dia yang guide kita, ya. Itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, terima kasih, ya. Kalau ada soalan, ya, kita akan jawab balik nanti. Jangan bimbang, ya. Cerita tentang musafir ni memang secara umumnya ada satu lagi hadis 465. Ada satu lagi, ya. Tapi kalau tuan-tuan ada soalan tak ada masalah. Lepas tu baru kita masuk solat orang sakit. Ya, tu lagi ada banyak solat orang sakit, ya. Ada beberapa hadis lah, tak banyak, ada tiga hadis, ketiga ke empat macam tu. Sebab benda-benda ni tuan-tuan, kita selalu lalui. Tuan-tuan traveller. Ya, tuan-tuan ni musafir, selalu travel. So kita kena tahu hukum makam dia. Nanti Ya, orang betul. tanya, anak puan kita tanya, cucu kita tanya kan. So kita kena be able to answer lah. Betul, ya, Kak? Ustaz. Betul. Betul, Ustaz. Betul. Ya, ya. Jadi solat orang sakit tu pun sebab kita selalu ziarah orang sakit. Dan bila kita tanya, kita kata makcik dah solat, dia kata makcik nanti qada sajalah. Sian tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab kalau panjang umur bolehlah ya qada. Tetapi kalau dia tak panjang umur macam mana? Siapa nak tanggung tuan-tuan? Sedangkan kita nak nasihat dia pun kita tak ada knowledge. Ya, jadi tuan-tuan, walaupun tuan-tuan accountant, tuan-tuan engineer, ya, tuan-tuan military officer, tuan-tuan tak peduli tuan-tuan. Knowledge kita tentang agama tu kena tip top tuan-tuan. Itulah Knowledge Ustaz, kita tu Uduk masa orang sakit macam mana ambil. Saya terfikir kalau orang sakit macam itu itulah. nanti solat tentang orang sakit nanti kita akan cerita lebih dalam. Tuan-tuan bersedialah dengan soalan-soalan. Jadi bila kita discuss tu tuan-tuan dah tahu apa nak tanya. Ya. Okey, terima kasih sekali lagi pada semua. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Nazri ya dan semuanya yang membantu, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Salam Ustaz. Okay, thank you. Good night. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Haji Nazri, thank you. Assalamualaikum. Sama-sama. Man, hang mana Man? Jom kita pergi kedai Candoi. Saya tarik. Cendol songkok tinggi, Seremban. Oh, jauh kan? Sedap kan? Sedap. Boleh tahan lah. Dekat rumah dia. Yeah. Kita punya dekat classmate. rumah. Oh, Ya. gerai kat rumah dia? Dekat rumah, dekat G-Boy, kampung G-Boy. Oh, J-Boy. Kalau dekat Seremban tu dia popular lah. Everybody know. Oh, cari dekat Google pun ada lah Ada. Sokok tinggi Seremban. Cari. Kampung G-Boy. Kampung J-Boy. Oh. Tapi bukan dekat tu lah Kat 80 km Okey, semua good night ya. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Haji. Maaf batin semua.